teppanyaki, because teppanyaki Sifu dalam short notice Sifu tak perlu panggil orang datang, because memang teppanyaki sudah ada orang ready nak masuk. That's why kita rasa masa yang paling tepat adalah pada teppanyaki. Okay, so hari ini Sifu nak minta izin kalau Sifu ambil extra setengah boleh. Kalau boleh bagi Sifu yes. Mungkin tak sempat Sifu boleh settle dalam 1 jam. Mungkin 1,5 jam macam itulah. Okey? Boleh boleh bagi Sifu yes. So terlebih dahulu ini adalah teppanyaki juga. Sifu share tiga feeling. So sangat happy, sangat excited dan sangat energetic. Happy, excited, energetic because kenapa? Banyak good news. Banyak good news. Last month Sifu ada dalam 5 orang 5cc yang baru achiever. So yang baru first timer. So yang capai 5cc from Sifu punya PNM. Dan Sifu berjaya layak ke FGR India. So belum sampai Bali, Sifu sudah settle ini India. Kita tengok. Ini dia. Yes. Nampak tak? Ini dia. So 9 kali Sifu berturut-turut from 2015 sampai 2023. Sifu settle FGR pada bulan Mac. Maksudnya masuk bulan ketiga Sifu settle FGR. Okay. So ini adalah sangat penting because kenapa Sifu nak highlight ini? Because bagi seorang FBO, satu leader yang betul-betul ada long kita cakap ada planning jangka panjang, you wajib ada go quarterly. Bukan yearly tau. Bukan sampai tahunan baru you mau kerja, sampai November, Disember baru you nak kerja. Itu memang tak sempat. So seorang leader patut you mesti kena ada maklumat quarterly. So dalam satu quarter, monthly, quarterly, betul tak? Dalam satu quarter, apa yang you nak capai? So next quarter, tengok next quarter Sifu nak 2.5K dan CBM. So ini adalah another target. So setiap quarter kita ada target tau. So baru you tak akan ketinggalan tau. You tak akan jadi tiba-tiba kenapa tahun ini saya layak, tahun depan I tak layak. Because kebanyakan adalah orang lupa set target untuk bulanan, untuk quarterly. Okay. So another thing is Sifu nampak ada ramai because dalam FLP 360 dia satu tab tau, satu new tab, all generation. Sifu pun hairan tengok kenapa ramai downline Sifu post berapa ribu, berapa puluh ribu, betul tak? Tapi Sifu punya all gen bila Sifu tekan itu loading crash. Itu loading tak boleh jalan ini adalah apa? Ini Sifu rasa lah. Ini gen all gen Sifu sudah exceed more than 6 figures biasa I nampak ada 20,000, 30,000 semua boleh muncul lah. Tapi kalau 6 figure rasa dalam 200, 300,000 pun ada. So sudah exceed tau. So itu sebab loading dia crash. So yang penting adalah apa? Kenapa kita boleh capai result seperti ini? So itu sangat penting. Itu sangat penting. Itu apa yang Sifu nak cakap di sini. Okay? So di sini sangat penting adalah apa? Kita pun ada sediakan kickstart. So kickstart ini adalah ini Sifu hari ini preview saja tau. Preview. Yang penting you mesti kena daftar kickstart ini. Because kickstart ini ambil masa whole day, full day dalam 8 jam, 8 hours. You akan belajar secara mendalam tentang semua topik yang sangat hebat. Keyakinan diri, kawalan, minta kesetiaan, MLM dan keajaibannya. Semua ini sangat penting. So nombor 3 psikologi. Okay. So ini adalah bagaimana kita bina belief system. Macam mana kita nak bina kita belief. Lepas tu bagaimana kita nak bina loyalty kita. Kita bukan macam orang lain lompat sini lompat sana. Macam mana ada kawal minda kesetiaan. Lepas tu nombor 2 disiplin
dan juga bersabar. Kita mesti kena bersabar bila dalam MLM because dia ada keajaiban. Keajaiban dia ada perlu masa. Perlu masa untuk you nampak keajaiban dia. That's why kena bersabar. So kita ada topik ini. Lepas tu kita ada apa? Berani untuk gagal. Ini psikologi menangani penolakan. So bila orang tolak kita, itu you kena berani menghadapi lah. Orang tolak kita, kita kena belajar macam mana nak mengatasi kegagalan semua ini. So lepas tu ini pagi sebelah pagi kita bina dalaman discovery. Kita discover. Lepas tu petang kita akan mula ajar transformasi. So nak transform kita mesti kena ada 4 ini. Plan, do, check, action, PDCA. Bagaimana kita nak buat perancangan, lepas tu buat, lepas tu check, lepas tu action. Ini topik keempat. So topik kelima kita ada insentif dan pangkat. Kenapa insentif penting? Kenapa pangkat penting? So kita ada speaker. Kali ini semua speaker MDM. So jangan main-main tau. Ini MDM seorang saja you patut kena bayar 1,000. So kali ini ada 12 orang MDM. You kalau nak belajar patut you kena bayar 12,000. You tahu tak? Tapi hari ini you hanya bayar RM20 saja. Commitment fees. Lagi pun you boleh redeem dengan RM20 itu. So pasti you jangan miss. So the last topic is kuasa duplikasi benih. Bagaimana kita from benih sampai ke hutan. Ini adalah dari dasar kita bina rookie. Macam seorang rookie masuk adalah benih. Macam mana kita boleh bina rookie dalam kita punya sistem. Okay. Of course, kita ada tiga host yang sangat hebat. Dua CBM, satu Eagle Manager yang nak hostkan event yang sangat penting bagi kita semua di sini. So you rasa boleh siapa nak join ini event, cepat tulis me dalam chat room. Siapa dengar sudah rasa you nak join. Tulis me dalam chat room. So kena daftar dengan segera. So PA please tolong share. Yes, very good. Share itu link ke dalam you sudah share you cepat daftar untuk event ini. So sangat penting. Okay. So habis Sifu update notice update kita. So sekarang kita nak masuk oksigen. Sekarang masa nak tambah oksigen. So siapa nak oksigen? Tulis. Bukan leader saja nak oksigen. Siapa sekarang ready untuk tambah oksigen? Tulis 2. Okay, very good. So ready Okay. So hari ini Sifu punya topik adalah berani mengejar impian dan terbang tinggi. Okay. Ramai orang dia tak berani. Berani dia ada banyak makna. Dia ada banyak makna. Ada orang yang betul-betul dia takut. Ada orang yang dia betul-betul dia tak tahulah. Dia tak tahu kenapa nak buat benda ini. Dia bukan takut tapi dia tak tahu kenapa nak buat benda ini. So pun kira dia tak berani. Tak berani bagi cuba something yang new. Okay. So di sini first Sifu nak bagi tahu ramai orang dia lupa arah tuju dia. Bila dia kecil dia ada banyak tahu, dia ada banyak impian, banyak cita-cita dan biasa dia orang suka tengok Facebook tengok apakah dia tengok ini orang yang paling kaya dekat Malaysia, orang yang paling kaya dekat dunia. So mereka tengok mereka sangat admire tau, sangat admire. Tapi mereka admire saja tau, tapi dia lupa tau sebenarnya arah tuju kita boleh berjaya seperti orang yang hebat ini. So kenapa? Tengok. Ramai yang sangat berkemampuan, sangat hebat, top student, professional, banyaklah yang sangat hebat. Kenapa hanya bekerja untuk orang lain? You fikir ini soalan sangat penting. Kenapa ramai yang sangat hebat yang kalau masa kecil you tengok, dia top student tau, top 3 student. Kita tak belajar banyak. Kita kalah kepada dia. Tapi kenapa mereka you tengok mereka hebat kenapa mereka hanya kerja untuk orang lain? You fikir ini soalan. Kenapa? So biasanya 2 sebab. Satu, tidak berani berimpian. Dia tidak beranilah. Dia rasa okeylah. Kerjalah, cukup kerja. Takut.
Dia takut nak berimpian besar. Dia okey. Biasa bila you jumpa pasal you cakap, oh ini peluang dapat duit. Dia cakap, oh cukup. Nampak? Dia tak berani berimpian besar. Okey, dia apa pun cukup lah. Cukup. Okey. So itu sebab dia bekerja untuk orang lain seumur hidup. Okey. So sebab nombor 2 adalah dia sudah mati dalam zon selesa. Mati. Apa maksudnya mati dalam zon selesa? Ini dulu pun Sifu pun hampir mati dalam zon selesa. Itu sebab Sifu sangat kuat tau perasaan Sifu tentang ini, bab ini sangat kuat perasaan. So sampai sehingga Sifu pergi attend satu ceramah. So seorang speaker dia cerita tentang satu kajian, satu saintis dia buat kajian tau. Dia buat kajian, dia mendidik itu air sampai sudah panas. Lepas tu dia ambil satu katak tau. Dia buang dalam itu cawan. Air sudah panas punya. Itu apa? Itu katak terus, panas. Terus lompat keluar. So dia tak mati. Katak tak mati. Dia hanya bakar sikit. Luka sikit, bakar sikit, dia tak mati. So lepas tu itu saintis dia buat kajian nombor 2. Dia ambil satu cawan, dia isi air sejuk. Air sejuk. Lepas tu dia letak itu katak dalam itu air. So itu katak sangat syok. Air sejuk dia renang sangat syok. Baru dia dia mula pasang api. Baru dia pasang api di bawah. So bila dia pasang itu air semakin lama semakin mendidih tau. So sampai tahap dia didih itu katak mati dalam itu cawan. Kita tengok kita kaji sekarang. Kenapa katak yang pertama dia tak mati? Dia berjaya lompat keluar. Yang katak kedua dia mati dalam cawan. Siapa boleh jawab? Benda yang sama, kajian yang sama, air yang sama, cawan yang sama, api yang sama. Kenapa? Ini result dua katak ini berbeza. You tengok. Sebab apa? Sebab katak yang kedua, betul. Katak yang pertama comfort zone. Dia jatuh air, panas, dia terus keluar tau. Terus lompat. Tapi katak nombor 2, dia sangat comfort. Sangat syok tau. Dia sangat syok, dia renang. Bila you pasang itu air, sampai dia ada rasa itu air sudah mendidih, dia sudah tak sempat keluar. Itu sebab dia mati dalam zon selesa. So kita sama juga, kalau kita masih bekerja, di sini pun Sifu rasa ada antara kamu yang ada yang masih bekerja, you jangan happy sangat tau. You jangan happy. Sebenarnya bos kita tengah pasang api di bawah. Dia tengah mendidih itu air tau. So jangan sampai kita tak perasan tau. Bila air mendidih tak perasan, kita pun sama. You jangan ketawa itu katak tau. Mungkin anda akan jadi katak itu juga. Kalau you tak ada you tak ada ini. You tak ada kita cakap perasaan ini, mungkin you akan mati seperti katak yang kedua dalam itu air yang sudah mendidih. So that's why sangat penting. Ramai orang yang berkemampuan tinggi, mungkin mereka pun akan mati dalam zon selesa because bos dia pasang api. Okay? So that's why hari ini sangat penting. Okay, Sifu nak bagi tahu semua. So kenapa? Kita tengok orang dekat Forever Living, ada yang dia dapat menaja helang besar, ada yang tak dapat. Betul tak? Sentiasa dia datang, dia komplain dekat Sifu. Sifu, ayo tak dapat fighter lah, tak dapat apalah, tak dapat apa. Okay, Sifu nak bagi tahu you sebab apa. Okay, kita tengok. Kalau hari ini kamu buat Forever Living, kamu hanya fikir nak untung duit orang lain, jadi duit sendiri. You tengok prospek saja, you punya otak hanya fikir, macam mana I nak buat duit dia jadi milik saya. I nak ambil duit dia. Kalau you fikir macam itu, okay, you hanya setakat untung duit kecil saja. You jangan happy sangat. Itu duit kecil saja. Faham tak? So kalau you betul-betul you nak dapat duit besar, you kena apa? You kena pindahkan otak kamu dan letak dalam kepala orang lain. Macam Sifu hari ni, tengok Sifu buat coaching. Adakah Sifu nak untuk duit you? Tak ada. Sifu nak buka ini otak, Sifu nak letak dalam kepala kamu, letak dalam kepala orang lain, supaya mereka akan berjuang. Bila mereka faham, mereka akan ikut tau. Ikut Sifu berjuang. Bukan juang sekejap. Juang seumur hidup.
dengan anda. Dan ini baru kita boleh menjana wang yang besar. Kita datang sini bukan tengok duit kecil. Faham tak? That's why you kena apa? You kena ubah. You kena ubah you punya apa? You kena ubah you punya thinking tau. You kena ubah you punya thinking. Itu sangat penting. You have to change your mindset. Itu sebab baru you boleh dapat. So kalau dulu you masih sama, you masih ingat, oh, I mau buat ini orang punya duit, I mau sponsor VIP, mau dapat duit itu, okay. Itu hanya duit kecil. Tapi duit besar akan hanya datang bila kita ambil otak kita, letak dalam kepala orang lain. Faham tak? So you nak apa? You nak kaya, orang pun nak kaya. You kena letak ini kepada dia, otak dia, baru dia tahu. Oh, I pun nak kaya, dia akan buat ini bisa selama-lamanya. Faham tak? So ini sangat penting. Okay? So di sini Sifu nak cerita. Dalam industri MLM, okay, dia ada dua jenis MLM. Jenis pertama adalah apa? Sistem MLM tradisional. So kita tengok, kita kaji sikit. Mengapa pengedar yang terlibat dalam sistem MLM tradisional menguntung wang dengan sangat perlahan. Mereka bina, dia ada pangkat bina sampai pin sangat tinggi, betul tak? Sampai diamond, double diamond, crown diamond, baru dia untung wang banyak. Tapi mulanya dia perlahan. Tapi dia walaupun dia perlahan tau, you untung wang perlahan, tapi syarikat macam ini boleh berdiri teguh tau selama beberapa dekad. Contoh ini company Amway, nampak tak? Amway, dia adalah sistem MLM tradisional. So kalau you masuk, dia mesti ada banyak pin ada apa ini, ruby ke, sapphire ke, crown, ambassador ke, dia ada banyak diamond ke, double diamond ke, okay, dia ada pin. So you mau berjaya, you mau untung wang, dia lambat. Dia cakap you mau untung wang, mau sampai diamond, mau sampai double diamond, mau sampai crown ambassador, itu mungkin 10 tahun, 20 tahun baru you boleh kaya. Tapi tengok syarikat macam ini, patut you rasa tak berjaya, tapi dia boleh berdiri teguh berapa tekad, lebih 50 tahun. Dia ada di dunia ini. Ini yang bersatu. So nombor dua adalah apa? Nombor dua adalah ada satu sistem lagi panggil binary. Binary bermakna kita dia banyak, dia main susun. Dua kaki, lepas tu bawah pun dua jadi empat. Macam itulah. Dia susun sistem binary dan dia nak pair. Dia nak pay untuk dapat wang. Okay? So, pengedar MLM sistem binary sebenarnya dia boleh untung wang dengan cepat. Because dia sangat clear dia punya hala tuju tau. Sangat clear. Dua saja. Cuma dua. Itu sebab dia sangat cepat tau. Dia boleh untung cepat. Tapi kenapa? Kenapa? Ada 400 syarikat binary boleh hilang lenyap dalam tempoh 4 tahun. So, you fikir kenapa boleh untung cepat tapi company ini dia hilang? Kenapa? Because ini adalah scam. Okay? Ini adalah skim cepat kaya. Ini adalah scam yang haram. Faham tak? Itu sebab ini company pun dia tak boleh tahan lama. Dia sekejap, dia walaupun you untung wang tapi dia hilang. Itu sebab ramai orang ada yang jadi mufris. Ada yang hilang dia punya network semua because mereka main ini binary. Okay? Tapi yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah Sifu adalah orang yang pertama tulis thesis. Orang pertama yang jadi doctorate dalam network marketing di Malaysia dan juga Singapura lah. Singapura memang tak ada. Okay? So, kenapa Sifu boleh tinggalkan kedua-dua sistem ini? Tak nak sistem tradisional, tak nak sistem pairing, tapi Sifu hanya pilih satu saja syarikat yang di dunia ini yang ada yang memiliki 3 konsep. Tak ada orang tengah, tak ada PV, tak ada PV, tak ada pairing. Kenapa Sifu pilih ini? You fikir ini sangat penting. Dan hari ini bukan saja pilih ini, tapi Sifu cipta rekod melahirkan kumpulan CBN dan Eagle Manager yang terbesar di dunia. Dan orang yang pertama memenangi DSM Award terbanyak 4 kali. Dan juga satu saja MLM Group yang menang Lang International Corporate Titans Award yang paling unggul di industri MLM. So kenapa? You fikir
You fikir. Kenapa kita cakap ada dua jenis sistem tapi Sifu tinggalkan dua sistem ini, Sifu hanya pilih satu saja. Kenapa? Tak ada orang tengah, tak ada PV, tak ada pairing. Sifu bukan cerita tentang sistem tradisional ke sistem apa? Sistem binary. Biasa orang you pergi jumpa prospek, dia tanya, apa sistem you pakai? Dia tanya, you biasa sistem matahari ke? Dia orang sebut matahari ke atau sistem susunnya. You bagi tahu dia, dua-dua pun bukan. You cakap sama dia, dua-dua pun bukan. Kita pilih ikut Sifu saya, satu saja dekat dunia yang paling unggul. Tak ada orang tengah, tak ada PV, tak ada pairing. Dia tiba-tiba dia terkejut. Dia terkejut. Apa itu? First time orang dekat luar dia dengar MLM bukan sistem tradisional, bukan sistem binary. Itu yang buat kita luar biasa. Faham tak? That's why you kena faham. So hari ini, apa result dia? Kita tengok apa result dia. Tak kira dalam apa jua industri, MLM ke, insurance ke, unit trust ke dekat Malaysia. Okay, kita tengok. Okay, bilangan individu kalau pendapatan tahunan dia melebihi 1 juta setiap tahun tau. Setiap tahun lebih 1 juta, Sifu bagi tahu you tak sampai 100 orang. MLM campur insurance, campur unit trust, anggaran tak sampai 100 orang yang boleh dapat pendapatan tahunan setiap tahun lebih 1 juta. Okay, less than 100. Okay, kalau nak dapat income tahunan melebihi 2 juta setiap tahun, anggaran tak sampai 20 orang. The whole industry. Okay. Tapi you fikir dekat Forever Malaysia sudah ada dua. Ada dua bukan saja income tahunan tau. Itu profit sharing saja. CBM check saja sudah melebihi 2 juta. So you kena faham tau. Dia kena faham apa makna, apa perbezaan $1 million sales dengan $1 million income. Dekat luar you dengar banyak $1 million itu crown $1 million, itu double diamond $1 million, itu insurance MDRT $1 million club apa $1 million. Okay, you jangan jangan kena ditakutkan dengan itu nama $1 million. You kena tengok $1 million dia adalah sales ke income. Biasanya you hanya jumpa $1 million sales. You jarang jumpa $1 million income. Faham tak? $1 million income, you mau jumpa dekat mana? Forever. So Forever sudah dekat market more than, I believe more than 20-30% income yang paling tinggi dekat whole industry. That's why orang awam, orang biasa-biasa hanya erti mendengar. Dia dengar saja. $1 million, $1 million, dia dengar saja. Tapi orang yang pakar, dia percaya dengan melihat. Seeing is believing. Melihat apa? Melihat CP58. Melihat wang ada dalam bank. Bukan dengar saja $1 million. So you orang kena jadi sangat hebat, sangat pandai. Kena jadi pakar tau, pakar. Bukan hanya erti mendengar saja. Dengar. Siapa tak tahu cakap? Sifu nak tanya you. Siapa tak tahu cakap? Tapi bolehkah mereka tunjuk? Mereka tunjuk sama you tengok? Tak boleh. Tapi di Forever Living, banyak, ramai kita boleh tunjuk. Itulah yang beza. Faham tak? Itu yang beza. So hari ni, Sifu nak ajar you, kalau hari ni you nak jadi seorang macam apa yang Sifu sebut tadi, $1 million income. Siapa di sini nak $1 million income? Macam MDM kita. You type MDM dalam chat room. Type MDM dalam chat room. Siapa nak macam nak $1 million income? Type MDM dalam chat room. So MDM dia ada 5 tahun. Dia ada 4 tahun. Dia ada 3 tahun. Dia ada 2 tahun. Ada sekarang ada MDM kita, dia nak apa? Dia nak 1 tahun untung 1 juta. Ada tak? Ada. Ramai. Okay? So hari ini Sifu nak ajar you, ini adalah kejayaan bisnes. Sebenarnya dia bergantung kepada 3 bakat. 3 bakat. So dalam Chinese, kalau you orang di sini ada Chinese yang faham Chinese, you mesti tahu apa itu 天时地利人和. Okay? 天时地利人和. Dia ada langit, dia ada tanah, dan dia ada manusia. Dia ada 3 part tau. Atas, ini manusia, dekat bawah dan bawah. Dia tengok 3 bakat. 3 bakat. Okay? 天时 bermakna apa?
Macam dulu masa China time pergi peperangan mereka cari masa yang tepat untuk berserang, untuk serang dia punya musuh, timing. So biasa bila dia cari timing, dia cari apa? Dia tengok cuaca. Dia tengok atas. Bila hujan, bila matahari kuat, so baru dia tahu nak guna apa senjata, apa-apa, betul? Dia cari masa yang tepat. Mungkin pagi tak sesuai, dia petang. Mungkin petang tak sesuai, dia malam. Malam tak nampak itu cuaca, tak ada matahari, tak nampak, kita pergi tackle dia. Faham tak? So itu dia tengok timing yang betul. So nombor 2 adalah tengok apa? Lokasi. Tanah kita tengok lokasi. Ada orang dia rasa I duduk dekat atas. I lebih advantage bila I serang ke bawah. Betul tak? Itu power. Orang yang duduk bawah dia rugilah. Dia duduk atas dia senang. You boleh nampak jauh. So dia nak cari lokasi yang sesuai untuk lawan dengan musuh dia. So itu pun ada skill dia, strategi dia, bakat dia, lokasi. Okay, nombor 3 adalah manusia. Manusia mesti kena ada apa? Itu manusia mesti ada apa? Semangat berjuang. Orang kita mesti ada semangat berjuang, mesti ada kesetiaan. Takkan dia cakap nak juang bagi you, tiba-tiba dia tukar, dia jadi musuh pula. Itu pun dia masalah bagaimana you handle manusia. Faham tak? Manusia dia boleh ubah anytime tau. Anytime dia ubah. Itu sebab harmoni kita nak jaga keharmonian antara manusia supaya kita tidak salah langkah dalam 3 bakat ini. Okay, ini macam dekat peperangan. Macam Sifu ajak Art of War, ini sama juga. Masa, lokasi, manusia pun adalah benda yang kita tengok. Okay, tapi dalam network marketing, apa makna dia masa, apa makna dia lokasi, apa makna dia manusia, adalah dekat sini. Nampak? Sifu sudah buat secara translation supaya orang faham. Masa dia bermakna bagaimana kita menyara hidup rangkaian. Kita nak pastikan orang kita, rangkaian kita boleh teruskan, boleh terus hidup. Itu sebab itu timing sangat penting. Kita nak dia terus hidup, jangan mati, terus hidup. So nombor 2, lokasi adalah bagaimana kita melaksanakan idea berkesan. Idea yang sangat berkesan, macam mana kita nak melaksanakannya. So nombor 3 adalah manusia, adalah bagaimana kita membina budaya organisasi. Okay, membina budaya dia. Dalam antara kita punya organisasi, budaya dia macam kita nak win-win, kita nak positif, kita nak apa, betul tak? Kita nak elakkan daripada benda yang buruk. So itu budaya. Kita tak mau selfish, kita share saja apa yang ada. Itu adalah budaya kita. Okay, so Sifu akan go through one by one hari ini. Supaya semua boleh belajar semua. Happy lah semua. Kalau happy, bagi Sifu 3. Siapa nak belajar semua ini? Bagi Sifu 3. 3. Okay? So ini sangat penting. Sifu go through one by one hari ini. Okay? So first adalah bagaimana kita menyara hidup rangkaian. So ini adalah apa? Ini adalah satu ilmu kita ikat kelonggaran. You tahu tak? Kita manusia, kita rangkaian, dia macam kereta lah. Kereta. Bila you bawa kereta lama, you punya screw itu semua dia sudah jadi longgar. Because itu jalan tak rata, tung, betul? Itu screw pun longgar. So kalau you tak pergi ketatkan, ikatkan balik, mungkin itu screw akan hilang tau. Siapa di sini you ada? You pernah kereta dia screw tiba-tiba hilang. You tak kacau dia pun, tiba-tiba itu screw sudah hilang. Ada tak? Ada tulis me dalam chat room. Ada? You punya kereta you tak pergi kacau dia, tiba-tiba you jumpa itu screw sudah hilang. Ada? Mesti ada punya. Itu adalah apa? Kelonggaran. Bila you guna lama, dia mesti ada longgar. So rangkaian kita pun sama. So apa yang kita nak buat sebenarnya, kita pergi ikat dia. Ikat balik. Ikat, check. Check mana screw yang longgar, kita ikat balik. So di sini dia ada 3 bahagian yang kita kena ikat. Ikat kasih ketat. Jangan kasih longgar. Faham? So pertama adalah marketing. Pemasaran. So pemasaran ada apa? Pemasaran apa yang kita boleh buat adalah kita kena pasti 20% elite. Elite adalah orang yang paling hebat dalam tim, dalam sesuatu bidang. Contoh ada orang yang pandai buat online.
Okay, dia adalah elite. Ada yang orang yang pandai buat offline, dia adalah elite dalam offline. Ada yang pandai jadi buat copywriting, dia adalah elite dalam tim itu. So you kena pasti siapa yang elite dalam your team dan minta mereka buat SOP. Buat SOP keluar. Dia punya kekuatan SOP. Lepas tu you nak semua rangkaian you ikut SOP yang ditetapkan oleh elite. Elite biasanya 20% saja. Kita sentiasa kata 20% elite dia mencipta 80% punya sales. So kita cari yang 20% itu, kita kena pasti kekuatan dia, minta dia buat SOP supaya semua network kita yang lemah dia boleh ikut SOP yang dibuat oleh orang yang hebat, orang yang kuat. Itu adalah first kita mau ikat kelonggaran. Boleh faham tak semua? Boleh bagi sifu satu. Boleh ikut sifu? Kalau boleh ikut, bagi sifu satu. Ini yang first thing kita nak buat. So nombor 2 adalah apa? Nombor 2 adalah strategi. Okay. So strategi di mana mau cari? Strategi sangat mudah. Kita ada rules 1 sampai 12 itu strategi. Kita ada out of 40 plan. Untuk apa? Untuk leadership quality. Itu pun strategi. Dan kita ada konsep dan sikap yang betul. Kita ada apa itu? Dia pantun. Dulu Sifu ada buat satu pantun. You boleh jumpa dalam buku Sifu 1 juta bukan wang. So itu semua adalah strategi kita. Kadang-kadang kita lupa tau. Kita manusia senang lupa tau. Manusia senang lupa. So tak apa. Setiap minggu kita keluarkan out of war. Kita ulang kaji. Tengok balik. Dia keluarkan buku 1 juta bukan wang. Kita tengok bahagian konsep dan sikap yang betul. Kita baca betul. You baca, you akan jumpa. Oh, patutlah. I sudah kurang buat benda ini. Atau I sudah silap buat benda ini. Itu sebab I hari ini network saya jatuh. Ramai yang tak dapat hidup. Faham tak? So, you kena buat benda ini. So, nombor 3 adalah modal. Okay? Kita mesti kena ada modal. Modal apa? Modal adalah sumber kewangan. Jangan habis belanja wang you. Jangan sudah untung juta-juta lepas tu you belanja mana? You belanja handbag, LV kah, Chanel kah, itu apakah, kereta kah, apakah. Okay, jangan. Okay, ingat itu wang, you kena simpan untuk network. Untuk menyara hidup network. Faham tak? You kalau nak belanja itu wang untuk you diri sendiri untuk happy. You biarkan you network hidup. Dia akan datang lebih banyak wang lagi. You takut apa? You takut tak ada handbag kah? You takut tak ada kereta kah? You takut apa? You jangan takut. Itu modal you kena ada. First sumber kewangan. Itu wang kita simpan untuk buat apa? Buat recognition. Buat insentif. Buat apa? Betul tak? Buat hadiah kah? Buat apakah kita nak menyara hidup lah. Tambahkan kita punya senjata. Pergi tengok apa senjata, mic ke, apakah yang penting ke, komputer ke, handphone ke, yang boleh lebih canggih, boleh buat bisnes ke, bagi guna wang untuk subscribe FLP 360 ke. Ini semua adalah bisnes. Menyara network. Jangan, itu mahal lah, ini mahal. Buat bisnes you cakap mahal. Makan murah, handbag murah. Faham tak? Itu adalah satu thinking yang salah. Okay? So nombor 2 adalah tenaga kerja. Tenaga kerja pun kita punya modal. So kita punya tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki tangan. Betul tak? Itu tenaga. Kita punya mastermind team. Setiap team yang besar patut you ada mastermind team. Mastermind team, okay? Itu mastermind adalah sama-sama kita buat kerja. Okay? Dan juga modal adalah apa? Kebijaksanaan. Jangan buat bisnes ini bodoh-bodoh. Tak nak belajar, ilmu tak ada, tak nak belajar. Lepas tu suka-suka guna cara sendiri. Bawa downline semua pergi cuba nasib. Nanti semua mati. Itu tak ada kebijaksanaan lah. Faham tak? Tak ada kebijaksanaan. Ikut apa? Ikut mood. Hari ini cakap A betul, besok cakap B betul. Faham tak? Ikut mood tau, ikut mood dia. Itu sangat bahaya. Itu tak ada kebijaksanaan. Faham tak? Itu pun akan matikan network kita.
Ada orang kata, pijak sana punya orang, dia buat apa? Dia ada sistem. Dia tahu, ada sistem, ikut all of war. Kita tak mati. Because ada sistem guide kita. Betul tak? Tapi orang yang tak pandai, tak pijak sana, dia cakap tak perlu ikut sistem. Ikut hati saja, ikut suka hati. Itu tak pijak sana. Itu akan apa? Itu akan jadi mati network dia. Dia akan fail. Itu first one, dia sudah fail. Faham tak? Okay? So, lepas tu meningkatkan klien dan titik baru. Okay? Klien ada apa? Kita nak tingkatkan kita punya pelanggan. Base, pelanggan. Okay? Tambah kita punya base pelanggan. Because at the end of the day, pelanggan yang bagi kita, itu wang tau. Setiap bulan. Bayar itu apa? Produk. Beli produk, kita dapat untung. Lepas tu, you boleh consider titik baru. Titik baru, dia boleh jadi industri baru. Bukan industri, itu apa? Kita cakap, kategori yang baru. Contoh macam Sifu. Mula Sifu buat Chinese market. Lepas tu, Malay market. Lepas tu, Indian market. Okay, this is a new category. Lepas tu, ada Bangladesh lagi. Lepas tu, kita can go overseas. Titik baru. Dekat luar lagi. Boleh sampai ke overseas. Dubai ke, Filipina ke, Australia ke, USA ke, okay? Itu adalah titik baru kita. Buka new punya titik. Okay? So, pendidikan kepada rangkaian mesti kena diutamakan. Okay? Education is the most important. Kita nak learning organization. Kita nak satu organisasi yang belajar, yang tak berhenti belajar. Bukan satu organisasi yang main hantam saja. Okay? Tak guna punya. Kita mau cari satu organisasi yang sanggup belajar, yang learning, yang boleh terima teguran, yang boleh terima ilmu. Kita nak rangkaian macam ini. Okay? Ini kena diutamakan. Belajar untuk ajar sendiri. Ingatlah, kita sebagai leader, kita mesti kena belajar untuk ajar sendiri. Bukan semua daulai hantar bagi orang ajar. Hantar bagi siapa? Hantar bagi dekat luar punya guru. Betul tak? Luar ada banyak guru Azizat Osman ke apakah, Najib Asad ke apakah. Okay, you jangan hantar orang bagi orang ajar. You sendiri kena belajar. Lepas tu you ajar sendiri. Boleh faham tak? So ini adalah cara yang penting. Ini modal you. Modal you. Boleh faham? Siapa boleh ikut? Ketiga-tiga ini, bagi Sifu 3. 3. Okay. So, ini sangat penting. Ini adalah yang first. Okay. So, number 2. Bagaimana kita melaksanakan idea berkesan? Idea dia sangat penting. Ramai orang dia buat business forever living. Dia hanya cakap produk, cakap marketing plan. Macam ini sajalah. Dia nak hantar idea pun orang kadang-kala orang dia tak nak forever pernah dengar lah. Ini produk pernah guna. Sudah join 10 tahun lah. Betul tak? Dia tak dapat convince orang. Because dia tak tahu laksanakan satu idea yang berkesan. Okay? Idea yang berkesan, kita mesti kena sentuh dua benda. Satu panggil misi, satu panggil vision. Misi and visi. Faham tak? Dalam BM. Dalam English, mission and vision. So apa beza dia? Mission and vision. Siapa tahu? Okay, siapa di sini you rasa mission and vision sama, you letak 1. You rasa berbeza, you letak 2. Sifu tengok. Siapa rasa sama, letak 1. Siapa rasa berbeza, you letak 2. Sama ke berbeza? Mission and vision. Lebih kurang lah. Bila Sifu tanya, ramai cakap tak sama, Sifu tak sama. So bila Sifu tanya dia, mana tak sama? Cakap, I tak tahu. Tapi I tahu tak sama. Ini biasa jawapan dia lah. Saya tak tahu Sifu, tapi I tahu tak sama. So hari ni Sifu nak bagi you tahu apa perbezaan dia. Perbezaan dia adalah apa? Mission, misi, dia adalah makna hidup kita. Kenapa kita hidup? Sampai kita mati. Itulah mission kita. Setiap orang dilahirkan ada misi dia. Ada yang misi dia datang dunia ini, dia mungkin nak jadi seorang lawyer, dia nak nak jadi seorang yang cikgu ke apa ke. Okay, itu makna hidup dia tahu. Dia ada misi dia, mission. So visi dia adalah apa? Dia adalah menuju ke arah malamat. Dia ikut malamat.
I nak capai apa? I nak jadi top 3 student. I nak apa? Dapat berapa banyak duit. Dalam apa? Dalam satu jangka masa yang tertentu. Itu adalah vision. Dan vision dia boleh tambah lagi. Dalam seumur hidup kita, mungkin kita ada dalam 20 vision. Mungkin boleh tambah lagi 30, 40, 50. Dia boleh tambah. Tapi mission kita satu saja sampai mati. Kita keluar one mission, makna hidup kita sampai mati. Okay? So sekarang Sifu nak lebih detail lagi, kita tengok. Mission. Apa ertinya kehidupan? You kena tanya you. Okay? Apa ertinya kehidupan bagi kamu? Untuk apa anda bangun setiap hari? Setiap pagi. Kenapa pagi-pagi you sudah nak bangun? Untuk apa? Apa tujuan? So boleh jawab tak? Sini siapa boleh jawab Sifu? Apa tujuan kehidupannya? Apa erti kehidupannya? Boleh jawab Sifu tak? Jawab. Okay? Apa you punya tujuan? Untuk apa you bangun setiap pagi? Nak ubah nasib. Okay, lagi bangun pagi kerja. Oh, very good. Setiap pagi bangun because nak pergi kerja. Nak gembira. Nak kerja impian, nak cari income. Lagi nak tenang. Setiap pagi you bangun. You nak tenang boleh tidur lambat sikit pun tak apa. Kenapa you tanya? Kenapa pagi-pagi you sudah bangun? Apa tujuan you bangun pagi-pagi? Fikir. Betul. Nak cari rezeki, nak pergi sekolah. Yes. Nak kerja. Yes, very good. Nampak tak? Okay. Semua ada masing-masing. Ada nak cari wang, nak cari ilmu, nak kerja. Banyak mission. Okay. Tapi you fikir, betulkah itu adalah makna you punya kehidupan? Adakah betul-betul you dilahirkan di dunia ini adalah untuk kerja untuk orang lain? Adalah bagi sekolah kah, bagi pejabat kah, bagi buat benda ni? Sebenarnya bukan. Benar. You ada misi yang lagi besar daripada itu. So you tahu tak hari ini di manakah tempat terkaya di dunia? Tahu tak? Di mana? Jawab Sifu. Di mana tempatnya? Dubai, very good. Ada lagi tak? Di manakah tempat paling kaya dekat dunia ini? Di hati kita. Okay. Qatar. Pandai. So di mana? Mana tempat yang paling kaya? You rasa USA kah, Jepun kah, China kah, manakah? Dubai kah, Abu Dhabi kah? Mana? Mana tempat yang paling kaya dekat dunia? Di bank. Very good. So Sifu bagi tahu you, jawapan dia adalah apa? Tempat yang paling kaya dekat dunia adalah dekat kubur. Kubur. You tahu kenapa? Because ramai orang dia punya impian belum tercapai, sudah ditanam dalam kubur. Betul tak? Siapa setuju Sifu cakap tulis yes. Ramai orang impian dia belum tercapai, sudah tanam dalam kubur. Misi dia pun tak tahu, erti hidupan pun belum faham lagi, dia sudah mati, sudah ditanam dalam kubur. Yes or no? So kalau you tanya Sifu, betul Sifu cakap, tempat yang paling kaya di dunia ini sebenarnya ada dekat kubur. Itu sebab kita jangan jadi manusia yang misi tak ada, yang impian tak tercapai. Lepas tu kita sudah mati. Kita sudah tanam dalam kubur. Ada siapa rasa sangat rugi tak macam tu? Sangat rugi. Betul? Desain hari ni, Sifu nak you cepat pergi cari you punya erti kehidupan. Apa sebenarnya you nak capai? You nak capai dekat dunia ini. Hidup sampai you mati. Okay? So kita tengok. Terus kita tengok visi pula. Visi adalah apa? Dia menuju ke arah matlamat. Matlamat itu ada jangka masa yang perlu dicapai. Contoh kita punya vision. 1980-an lah. Kita punya dulu punya bekas Perdana Menteri Tun Mahathir. Dia pernah bagi kita satu vision. Nama dia Wawasan 2020. Siapa masih ingat? Tulis me dalam chat room. Siapa masih ingat Wawasan 2020? Ada? Dia ada satu vision. So vision dia ada apa? Vision dia adalah pada tahun 2020 Malaysia nak jadi satu negara yang maju. Nampak? Masa itu berapa? Hampir 40 tahun yang dulu.
Dia sudah set ini vision. So itu sebab semua orang dia ada dalam vision ini. Kita nak buatkan Malaysia. Itu sebab ada Twin Tower, ada apa KLIA, ada highway, banyak apa? Banyak structure, infrastructure. Banyak bangunan yang canggih-canggih ditubuhkan. Because nak jadikan Malaysia sebagai satu negara yang maju. So itu adalah vision. Faham tak? Itu adalah vision. That's why hari ini kita kalau nak berjaya di Forever Living, kita mesti kena ada misi dan visi. Baru kita boleh melaksanakan idea dengan berkesan. Kita tengok misi BOI. Macam Sifu buat BOI Group. Kita ada satu mission. Mission kita ada apa? Health, wealth, freedom. Dan mission ini dia tidak akan berubah selama-lamanya. Tak kira you siapa. You mula-mula join Forever Living, mungkin you nak kaya. You nak untung wang. Lepas you untung wang banyak, lepas tu you nak kebebasan. You mau, kalau boleh I boleh belanja wang ini. I boleh pergi melancong satu dunia. Faham tak? I mau bebas. Lepas tu bila you tua, you nak sihat. I tak mau sakit. I tak nak nanti semua I punya anak, I punya cucu semua jadi apa susah. I menyusahkan anak-anak cucu cicit saya. So you nak apa? You nak sihat. That's why ini tiga misi ini Sifu sudah cover semua tau. Dan Sifu boleh guna misi ini sampai mati pun tak perlu ubah. Ini adalah satu misi yang sangat besar. Dan hari ini, kalau anda dalam BOI Group, sebenarnya you tak perlu ada, you sudah ada satu misi yang sangat jelas. You hanya perlu ada vision. Lepas tu, because kita ada health, wealth, freedom, tiga misi ini, itu sebab kita mesti kena membezakan klien dan customer. Klien dan customer dia lain. Dia lain. Biasanya kalau you jual produk, you jual barang, jual produk, okay? You sentiasa kata customer saya. So kalau orang yang jual insurans, kalau you ada jumpa itu agent itu jual insurans, biasa mereka tak panggil customer tau. Mereka panggil apa? Mereka panggil itu orang yang beli polisi panggil apa? Klien. Kenapa mereka panggil klien? Mereka tak panggil customer. Fikir. Klien apa beza dia? Klien adalah dia ada perlindungan kepentingan. Dia kena jaga kepentingan itu customer. Itu sebab dia panggil klien. So hari ini orang yang berjaya dan gagal dalam bisnes forever adalah salah satu sebab adalah apa? Adalah dia tak ada misi, dia tak ada vision, tak ada vision. Itu sebab dia anggap semua customer dia, semua pelanggan dia customer. Dia bukan anggap semua pelanggan dia klien. That's why hari ini Sifu nak you orang ubah you punya idea. Ubah you punya apa? Pelaksanaan idea you dengan lebih berkesan. You kena anggap semua pelanggan yang bayar, beli produk ke, join business ini ke, FBO kamu ke adalah klien kamu. You kena jaga kepentingan mereka. So itu sebab bagi Sifu, kenapa Sifu hari ini, kalau you tanya Sifu, Sifu kenapa you masih buat sponsoring? You wang tak cukup lagi ke? I bagi tahu you, Sifu punya wang di tak habis guna. Faham tak? Tapi kenapa Sifu masih tak berhenti buat Forever Living? Kita buat misi dan visi, bukan demi wang lagi. Itu sebab bila you ada misi dengan visi, you melaksanakan idea ini, you nak jualkan idea ini, dia sangat berkesan. Orang akan ikut you, orang akan suka you. Bukan kenapa? Because you bukan otak you bukan saja urus niaga jual beli saja. Bukan nak jual produk, ambil wang saja, lari. Bukan. You mau jaga kepentingan mereka. Faham tak? That's why hari ini, itu sebab kenapa Sifu jumpa 50 MLM company, Sifu pun tak nak niaga. Sifu hanya pilih MLM yang ke-51, satu saja. Forever Living yang Sifu jatuh cinta dan boleh kahwin dengan dia sudah 26 tahun. Kenapa? Because Sifu nak satu company yang boleh bagi Sifu misi dan visi yang sangat terbaik di dunia. Okay? Kita mesti kena ada produk yang terbaik. Kualiti yang sangat eksklusif. Kalau aloe vera terbaik di dunia. Kalau minyak ikan terbaik di dunia.
Kalau produk lebah terbaik di dunia, yang kedua baik pun Sifu tak nak. Sifu nak terbaik. Kualiti yang paling eksklusif. So itu sebab bila Sifu pergi cerita dengan leader-leader company lain. Betul tak? So mereka datang ke Forever, Sifu tak nak dia because of company ke, because of product ke, because of payout ke, because of wang ke dia datang. Sifu nak mereka faham, you datang for a living, you akan bagi kepentingan, bagi yang terbest untuk you punya klien. Because klien you yang bagi you berjaya hari ini, betul tak? You buat company lain pun klien you yang buat you berjaya. Tanpa klien, who are you? Betul? So hari ini kalau you berhijrah ke Forever Living, itu adalah sebab apa? Itu adalah sebab you nak jaga kepentingan mereka. Klien you. Produk yang terbaik di sini. Betul tak? Kualiti yang terbaik. Kalau you nak cari orang yang nak niaga, you tahu ini marketing plan yang terbaik. You nak jaga kepentingan dia. You cuba fikir, ubah you punya idea. Nak sampaikan, laksana dengan betul, berkesan. You tengok apa terjadi. You sangat hairan. Bila you buat, you tak ada tekanan. Because you bukan lagi nak tengok orang mewang, nak ambil orang mewang. Tapi you betul-betul, you nak jaga kepentingan dia. Bukan semata-mata keuntungan bonus saja. Tapi kepentingan klien. Cuba. When you have mission, when you have vision, okay, you akan buatkan semua pelanggan kamu jadi klien. Okay, lebih daripada customer. Siapa belajar something di sini? Tulis me dalam chat room. Who learn something hari ini? Tulis me dalam chat room. Sangat penting. Ini hanya satu dalaman saja, perubahan saja. Okay, you will change the whole thing. Faham tak? Okay. Lepas tu vision. Okay. Misi BOI sudah ada. Sangat jelas. Okay. So sekarang vision. Okay. Vision kita boleh buat sendiri. Contoh. You mungkin nak buat satu vision. I nak melahirkan 50 orang MDM dalam tempoh 10 tahun. Ini contoh. Ini contoh. Mungkin you boleh cakap, I nak lahirkan 10 manager dalam 2 tahun. It's up to you. Itu adalah vision. Bila you jual misi dan visi, apa terjadi? Orang akan join you because of misi dan visi you. Bukan because of you. Faham tak? Bukan because of you anymore. So kadang kalau you kena fikir, kita pergi sponsor orang. Kita cari prospek. Okay? Kita cari prospek. So prospek akan fikir tau. Dia akan tanya, kenapa I nak join bawah you? Ramai orang buat Forever, betul tak? Kenapa I mau bawa you? You kena jawab. Kalau you sendiri pun tak dapat convince kenapa dia nak join sama you, you akan gagal. That's why orang tanya kenapa mau join sama you. You cakap, because saya ada mission dan vision yang paling hebat berbanding kepada semua di luar. Nampak tak? Orang datang because of your mission and vision. Faham tak? That's why you boleh sponsor orang yang lebih hebat daripada kamu. So di sini Sifu sentiasa jumpa FBO kita. Dia datang. Dia hanya berani bagi sponsor orang yang kurang baik daripada dia saja. Faham tak? Tapi bila ia ada mission dan vision, sebenarnya you boleh sponsor orang yang 10 kali lebih hebat daripada kamu. Because mission and vision is no limit. You tahu kita ada limit tau. Macam contoh, hari ini kalau Sifu hanya 5 angka 1 bulan income, itu limit Sifu. Betul tak? Itu limit Sifu. Tapi mission dan vision itu tak ada limit. You boleh buat sangat besar tau. Mission, vision sangat besar. Itu sebab you boleh sponsor prospek yang no limit. Compare with you guna you punya limit bagi sponsor orang. You hanya boleh sponsor yang bawah limit kamu saja. Boleh faham tak? That's why sangat penting. Sifu nak you belajar macam mana melaksanakan idea yang berkesan. Dengan apa? Dengan mission and vision. Yang jelas. Okay? So last kali, nombor 3 adalah bagaimana membina budaya organisasi. Okay? How we build the culture. Okay? Manusia. Nak harmoni semua ke? Okay. Kita kena first thing, kita mesti kena belajar 5 tahap pemimpin. Okay, you check you sendiri. 5 tahap pemimpin. Yang kita boleh guna. Lead by apa? Dan kenapa
sebab orang mengikuti anda adalah apa? Okay, first adalah ikut position. Dia lead by position. Dia pangkat dia. Macam you kerja lah, you manager, dia ada pangkat itu sebab dia lead you by position. Mungkin you tak respect dia pun. Hanya you ikut dia because dia bos kamu. Faham tak? Itu ada lead by position, lead by power. Dia guna kuasa. Faham tak? Contoh, bila you adalah bos ke, you adalah penyelia ke, you adalah upline. Biasa you mula-mula you lead by pangkat. Tapi kalau you lead by pangkat, dia tak lama tau. Dia tak lama. Dia tak lama punya. You sekarang upline, dia dengar you. Tapi kalau you tak improve, you tak upgrade, tiba-tiba dia tak mau dengar you lagi. Faham tak? So, kita mesti mau upgrade ke second level. Bila you lead by position, sudah berjaya, you mesti nak upgrade ke nombor 2. Lead by relationship. You kena mula bina apa? Bina hubungan. Erat. Kita cakap apa? Hubungan yang baik, silaturahim. Faham tak? Persahabatan, kasih sayang, kepercayaan satu sama lain. So kita nak build guna love, guna the power of love. Kita build kasih sayang. So lepas tu dia tidak lagi because you punya pangkat dia ikut you. Dia because dia ada trust. Dia percaya kepada you dan dia love. Dia sayang kepada you, dia ikut you. Itu second level. So tapi you pun tak boleh hanya duduk dekat second level. Kita mesti kena upgrade lagi bagi third level, lead by production, lead by productivity. So productivity bermakna apa? Kita punya achievement. You tak boleh hanya sayang, hanya pangkat tapi apa you pun tak capai. You mesti kena jadi orang yang pertama yang capai insentif, yang layak eager manager, layak chairman bonus manager, layak solid manager, layak elite manager, layak LCM, layak PCM, layak MDM. You jadi orang yang pertama dan you beri sumbangan kepada organisasi. You guna mission you, vision you, okay, fight. You bina satu tim yang besar dan you sumbang kepada organisasi. Ini adalah sumbangan saya. Si pun nak 100 orang CBM, I contribute, I sumbang 20 orang. Nampak tak? Ini adalah productivity. Ini adalah achievement. So downline kalau dengar you cakap I nak sumbang 20 orang, dia ada rasa semangat dan you bukan lead by pangkat, you bukan lead by itu relationship, but you lead by production, lead by productivity. Boleh faham tak? So downline you akan semangat. You bina itu budaya. So nombor 3 adalah lead by reproduction. Reproduction maksudnya you sendiri production, you reproduction. You boleh tambah lagi. Anak-anak buah you sama-sama berjaya. Duplikasi. Kita cakap pembangunan. Group development. Pembangunan rangkaian. Mengikut duplikasi. So sumbangan anda adalah kepada apa? Kepada pertumbuhan rakan kongsi. Tadi sumbangan kepada organisasi. BOI Group. Sekarang adalah sumbangan kepada pertumbuhan downline. Kita punya downline. You sumbang kepada dia. Reproduction. Supaya mereka pun ikut you punya langkah. Jadi CBM. Jadi PCM. Jadi MDM. Boleh faham tak? Itu adalah another level. Lebih tinggi. Bukan you saja berjaya, tapi you bawa downline juga berjaya seperti anda. Okay? So last adalah puncak, pinnacle, paling tinggi. You lead by respect. Orang respect you bukan you adalah upline. Orang respect you because you adalah icon. You sudah jadi satu icon kepada industri network marketing. You adalah satu legend kepada organisasi ini dan juga industri keseluruhan. Faham tak? So kita ada 5 tahap leadership. So you hari ini you tengok balik. You sudah sampai tahap ke mana? Kalau you baru sampai tahap 2 ke, tahap 3 ke, jangan sangat sudah sangat sombong. Sudah sangat ego. I sudah sangat hebat. Jangan. You kena jaga you humble. Be humble. Rendah diri sampai you boleh sampai ke tahap yang paling tinggi, puncak. Brilliant life.
Okay, sampai ke pinnacle. Faham tak? So itu sangat penting. So siapa ada belajar something? You rasa you sekarang ada satu niat you menaikkan you punya kepimpinan jadi seorang pemimpin. Tulis me in chat room. Nampak tak? Okay? So that's why you kena improve benda ini. Bukan you saja, you seluruh tim kena ikut. Okay? So sini Sifu nak ajar seterusnya adalah 10 persepsi kepimpinan. Okay? So kita mesti kena ada persepsi tau. Kita mesti kena faham. Nak jadi pemimpin, benda ini pasti akan berlaku. Jangan tiba-tiba you tak boleh terima benda ini. Okay? Ini 10 persepsi. Nak jadi seorang pemimpin, you kena melalui ini. Okay? First, anda boleh naik taraf dan kekalkan taraf sebelumnya pada masa yang sama. Okay, bermakna apa? Bermakna tadi ada 5 tahap. Ingat tak? 5 tahap. Bukan kata kita sudah sampai tahap 4, kita tahap 1, 2, 3, kita sudah lupa. Kita sudah tak pakai lagi. No. Okay? Kita naik sampai tahap ke-5. Macam Sifu sampai tahap ke-5, Sifu masih apply ke 5 tahap ini. Sifu masih ada love. Sifu masih ada position. Sifu masih ada apa? Production. Faham tak? Sifu masih ada reproduction. Sifu masih ada apa? Sifu masih ada pinnacle. So ke-5 sebenarnya pada masa yang sama, you boleh naik tahap atau you boleh kekal tahap. Okay? Pada yang sama. Bukan kata kita kena korbankan yang lepas untuk naik ke atas. Boleh faham tak? So ini jelas bagi Sifu 1. Jelas bagi Sifu 1. You kena fahamkan ini bukan kita nak korbankan mana-mana tahap untuk naik ke atas. No. Kita boleh pada masa yang sama kita memiliki ke-5 tahap ini. Hanya yang belum sampai, belum cukup, kita usaha. Usaha sampai jadi. Okay? So ini first one. So number 2 is, anda tidak akan berada dalam taraf yang sama dengan semua orang. Ingat okay? Jangan kita tunggu. Tunggu ini orang. Nantilah dia naik, I pun ikut naik. No. You kena terima hakikat. Dalam you punya team pun sama. You jangan tanya Sifu, kenapa I punya downline ada macam ini, ada macam ini. You mesti mau tahu. Kita tidak akan berada dekat taraf yang sama dengan semua orang. Tapi semua orang berhak untuk mencapai tahap yang dia nak. Boleh faham tak? So you kena terima ini. Itu sebab you kena lead. You jangan datang, complain. Okay, betul tak? I punya partner tak bagus, I punya downline tak bagus, semua tak bagus. Kenapa? Because you anggap semua mesti kena sama dengan you. Itu sebab you sangat kecewa. Sifu nak tanya, kalau semua macam sama dengan you, kenapa dia nak under you? Fikir. Kenapa you boleh lead dia? Fikir. Okay? Memang semua tak sama. You kena terima ini. Betul tak? So, nombor 3. Semakin tinggi taraf kita capai, semakin mudah kita untuk memimpin orang lain. Ingat So, kenapa kita nak pergi tahap yang tinggi? Because bila you sampai tahap yang tinggi, lebih mudah you memimpin orang lain. Jangan tanya Sifu, susah lah. Ayo, ini downline susah, nak ajar lah. Okay, fikir. You punya tahap sampai mana? Fikir ini. Itu mungkin kerana tahap you belum sampai itu. Itu sebab you kena naikkan tahap you lagi. Lebih mudah you untuk memimpin orang lain. Okay? So, nombor 4, lebih tinggi taraf anda capai, lebih banyak masa dan komitmen anda perlu berikan. So, jangan bagi komplain. Kenapa I mau korban banyak masa, kenapa I mau bagi komitmen, kenapa I mau attend tepan lagi, kenapa I mau bagi talk dekat sistem dia. Fikir. Lebih tinggi taraf anda capai, you kena bagi masa lebih, komitmen lebih. Inilah persepsi kepimpinan. Kalau tidak, jadi follower. You jangan fikir MDM, jangan fikir lagi nak jadi jutawan, jadi follower. Kalau you tak nak, okey lah. Jangan bising lagi tak ada wang. Jangan bising lagi you miskin. Kenapa? Because you pilih tak mau kaya. Bukan kita paksa you tak nak kaya. You yang pilih you tak nak kaya. Boleh faham tak? That's why you kena ada persepsi ini. Kena faham benda ini. Okay? So, nombor 5. Kenaikan taraf adalah sangat perlahan. Tetapi kejatuhan taraf sangat pantas. Faham tak? You mau naik, susah. Mungkin you guna 5 tahun, 10 tahun untuk naik. Tapi you nak jatuh, 1 tahun sudah boleh jatuh.
That's why you kena faham persepsi ini. That's why kenapa kita sebagai leader, kita kena sangat sensitif, kita kena sangat berhati-hati. Bila buat sesuatu, nak keluar fikir dulu. Itu mulut kena ada break, handbrake. Kena ada break. Bukan ikut you suka hati mau cakap saja, mau ego mau cakap. You kalau cakap you susah mau simpan balik, faham tak? Kena ada break. Sebelum keluar kita fikir dulu. Leader bukan main-main. You mau jatuh satu saja. You tahu tak? You bantu you downline. 100 kali. Tapi you buat salah satu kali ya, you downline sudah hina you. You nampak tak? So you kena faham tau. You kena faham. So downline ini dia tak ada apa tau. Dia tak fikir tau. Kadang-kala you kena faham. Orang bawah kita, dia bukan fikir apa yang you buat baik tau. Dia hanya tengok apa yang you buat salah. Apa yang you buat tak baik. Itu sebab kita kena berhati-hati. Walaupun you betul. Kalau you mau cakap, you betul juga. Kenapa I tolong dia 100 kali, dia tak terima kasih. Benar, kita buat satu kali salah, dia sudah hina. Dia orang tak cantik. Betul. Memang itu adalah downline punya pattern. Itu sebab Sifu nak bagi tahu you mau naik bukan senang. Mau bina trust bukan senang, tapi nak lose trust kejap saja. Faham tak? That's why itu sangat penting. Mesti betul lah. Mana boleh tak betul. Sifu sudah berapa tahun dalam bisnes ini, betul tak? So ini sangat penting. Naik, lambat, jatuh, sangat pantas. Itu sebab leader mesti kena berhati-hati. Okay? So di sini, semakin tinggi taraf kita, anda, semakin besar rezeki akan datang kepada kamu. So bila you tahap semakin tinggi, you jangan takut tak ada wang. You jangan takut income tak besar. You jangan takut tak ada rezeki. I bagi tahu you, orang hebat datang kepada you, income besar datang kepada you, semua peluang yang baik akan datang kepada you. Okay? Tuhan akan hantar bagi kamu. Okay? Bila you usaha untuk taraf yang tinggi, Tuhan nampak. Okay? Dia akan hantar rezeki kepada kamu. Okay? So jangan risau benda ini. Okay? So nombor 7, kenaikan pangkat kena seimbang dengan peningkatan daya kepimpinan. So bila setiap kali you naik pangkat, ingat, you tak boleh duduk, tak buat apa pun, tiba-tiba naik pangkat, itu tak gunanya. Naik pangkat, kalau you boleh, you mau kekalkan pangkat itu, you kena seimbang dengan peningkatan daya kepimpinan. Daya kepimpinan boleh belajar dekat mana? Dekat Art of War. Sampai apa tahap, apa semua daya kepimpinan you kena ada. You tak boleh kata, I mau duduk dekat position. Lepas tu I mau pangkat sangat tinggi. Sorry, tak boleh. You mau sampai tahap paling tinggi, you kena apalah, you kena sampai pinnacle lah, paling tinggi punya tahap lah. Sampai pinnacle. Of course, you boleh jadi legend. You boleh jadi icon. Kalau tidak, tak boleh. Faham tak? That's why kena seimbang benda ini. So, nombor 8, okay, berhenti kenaikan pangkat akan menjejaskan pertumbuhan diri dan organisasi. So kalau you pilih untuk berhenti, I tak mau naik lah, I malas lah, Sifu, malas lah. Apa mau production lagi, mau reproduction lagi, mau apa pinnacle lagi, okay? You rasa you nak berhenti kenaikan tahap, itu akan menjejaskan pertumbuhan diri, you sendiri akan jejas. You tak akan upgrade lagi, dan juga organisasi you, rangkaian kamu pun akan turut buntut, tak boleh besar lagi, faham tak? Dia sudah tak boleh naik lagi, boleh faham tak? So ini sangat penting. Okay, so nombor 9, okay, apabila anda mula membina organisasi baru, taraf juga akan berbalik semula. So ingatlah, bila kita mula bina satu new team, satu organisasi yang new team, so taraf kita have to back to the position. Kita start all over again. Bukan you tekan pinnacle, you bina satu team yang baru, you kena start semula. Start from position, you nak kasih love juga, you nak production juga, you nak reproduction juga, dan sampai ke pinnacle. Setiap kali you bina satu titik baru, satu organisasi baru, kita kena balik semula. Itu sebab Sifu kata apa? Back to basic.
back to basic. Kalau you tak boleh back to basic, memang susah lah. Memang susah. Betul tak? You susah back to basic. Oh, Sifu, I sudah MDM. Macam mana I boleh balik? Jadi macam dulu. Okay? There is a problem. There is a problem. Mungkin you GP cakap lagi kurang daripada Sifu. You hanya MDM. You bukan sampai tahap Sifu pun. Betul tak? Itulah masalah dia. Faham tak? So, Sifu pun akan balik. Taraf Sifu pun akan back. Berbalik semula. New organization. No new organization. We have to go back again. Again. Okay? Boleh ikut tak semua? Boleh ikut bagi Sifu 9. So far so good semua? Boleh bagi Sifu 9. Okay, so the last one is, okay, anda tidak boleh naik ke setiap taraf yang tinggi secara bersendirian. Ingatlah, bila you nak climb up, setiap taraf bukan panggil you kunci anda dalam rumah. Duduk dalam gua ke, berhadapan dengan itu dinding ke. So lepas tu you nak, naik taraf, tak boleh. Okay, you nak naik taraf hanya satu cara, mesti kena bersama tim. Bukan secara bersendirian. Faham tak? Bukan you kunci sendiri dalam satu bilik. Lepas tu you tiba-tiba you punya taraf sudah naik. Tak boleh. Okay? You have to berhadapan dengan tim. Berhadapan dengan downline, upline, sideline, semua organisation. Only you can naik you punya taraf. Okay? Boleh faham? So ini adalah persepsi. Ingatlah. Ingatkan ini, ambil gambar. Ingatkan benda ini 10 persepsi. You nak jadi pemimpin, you kena terima ini 10 persepsi dia. Faham tak? Okay? That's why sebagai pemimpin, you kena macam air, like water. Ini siapa? Ini Bruce Lee. Ini idol Sifu Bruce Lee. Dia kata apa? Dia kata empty your mind. Be formless, shapeless. Okay? Be like water. Okay, you tak perlu ada bentuk, tak perlu ada shape. Faham tak? You kena macam air. Empty your mind. Sangat fleksibel. Faham tak? Boleh balik ke basic, can go to puncak, boleh sampai pinnacle, boleh back to basic. Macam-macam lah. 10 tadi Sifu kata adalah apa? Like water. Leader. Okay? You put water in the cup, it becomes a cup. Bila you tuang air dalam satu cawan, itu air akan jadi bentuk cawan. Bila you tuang air, you put water into the bottle, it becomes the bottle. You tuang air dalam satu botol, itu air dia bentuk macam satu botol. If you put water in the teapot, it becomes a teapot. You tuang air dalam satu teapot, air akan jadi satu bentuk teapot. Nampak tak? Itu air dia boleh ikut mana-mana. Mana-mana saja. You tuang dekat mana, dia jadi macam mana. Itu sebab, you nak halang air memang tak jadi halang. You letak batu ke apakah nak halang air, dia mesti boleh jadi macam-macam. Dia boleh lepas. Itu lubang, rural, semua lubang dia boleh lepas air. Kenapa? Because it's formless, shapeless. Okay? So, sebagai leader, tengok. Now water can flow or it can crash. Okay? Be water, my friend. So, sebagai leader, kita kena macam air. Kita kena macam air. Kita boleh terima teguran. Kita boleh menegur orang. Kita boleh apa? Kita boleh menghadapi cabaran. Orang pukul kita boleh jatuh, tapi kita boleh bangun. Faham tak? Macam air lah. You kena formless, shapeless. Macam Sifu ajar pemimpin. You kalau boleh jadi macam air, memang tak ada benda boleh halang you lagi. Dekat Forever Living. You akan jadi sangat hebat. Okay? Siapa di sini nak jadi macam air? Tulis air dalam chat room. Okay, you nak jadi macam air sekarang. Wah, orang pukul you. Betul tak? Dia tak boleh pukul you. Sangat hebat. Okay, so ini sangat penting. So seterusnya, okay, kita tengok pembinaan budaya. Organisasi sebenarnya tadi Sifu cakap bermula dengan pendidikan. Okay, culture. One culture is come from the education. Okay, kita nak learning organization. Kita tak nak itu leader yang main hantam. Kita nak leader yang sanggup belajar. Yang sanggup belajar dan dia ajar ke bawah. Okay? So, 4 peringkat sistem pendidikan. Ini Sifu sentiasa ada cerita dalam Teppanyaki ke, dalam coaching Sifu ke, dekat Kickstart pun Sifu pernah cerita. Okay? 4 peringkat sistem pendidikan. So, from first
level is informative, informational. So maksudnya kita sampaikan ilmu. Produk, kebaikan produk, apa ada dalam produk, kandungan dia, macam mana buat demo, macam mana nak present GP, okay, itu adalah information. Okay, lepas tu kita nak naik lagi peringkat, kita naik ke motivation. So kita boleh masuk sedikit apa motivasi. Motivasi boleh dapat dari mana? Dari buku, dari video, dari TikTok ke mana? Banyak motivasi sekarang you boleh dapat dari siapa-siapa yang you rasa sangat bagus, you boleh guna motivate. Macam just now Bruce Lee, siapa ambil dia punya quote, motivasi pemimpin kita kena sangat fleksibel macam air. Motivation, kita letak motivate, itu next level. So third level is inspirational. Inspirasi adalah apa? Adalah story. Kita mesti kena cerita. Kita punya kisah. Kisah benar. Kisah. Setiap orang ada kisah dia. Hamiza ada kisah, Yusida ada kisah, Sean ada kisah, Jackie ada kisah, Jason ada kisah. So setiap orang pun ada kisah dia. So bila you sampaikan kisah you punya whole pendidikan akan jadi inspiration. Dia akan bagi inspire orang. Macam kita ada orang juga orang cacat. Betul tak? Kereta roda datang naik pentas CBM. Orang cacat. Ada orang yang tak boleh cakap. Betul tak? Jadi manager, jadi senior manager dalam bisnes forever. Pun ada. Ada pengemis. Pengemis tau. Sudah bankrupt, sudah tak ada wang. Minta sedekah. Jumpa forever, dia boleh jadi milioner. Itu semua adalah kisah yang sangat memberi inspirasi. Faham tak? So kadang-kadang you pun tak seperti mereka tau. Tak teruk seperti mereka. Kalau mereka boleh, kenapa you tak boleh? Ya, orang fikirlah. Itu yang bagi inspiration. Faham tak? Dan last adalah transformation. Bagaimana kita ada ilmu, kita ada skill, kita ada semua benda yang tolong transform. Transform downline kita jadi seorang yang berjaya. Okay? So ini adalah 4 peringkat sistem pendidikan yang kita kena belajar. Okay? Kurang, kita tambah. Mungkin you sudah ada. Something you sudah ada. Tapi kalau ada kurang, ada yang kekurangan, you tambah. Tambah sampai perfect. Okay? So ini yang sangat penting. Okay? So bina pasukan yang kuat. Okay? Seterusnya, kita tengok. Kalau kita nak bina satu pasukan yang kuat, 1 tahun bergantung kepada kaki tangan. So kalau you nak 1 tahun saja kuat, ya ada orang sudah cukup. Ada downline, 1 tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki tangan, ada kaki tangan, you sudah cukup 1 tahun. Tapi kalau you nak 10 tahun, you kena ada branding. Macam you orang suka bina branding. Buat TikTok ke, apakah, Facebook ke apa, you bina branding, itu can last you for 10 years. 10 tahun bergantung kepada jenama, bergantung kepada branding you. Tapi kalau you nak 100 tahun, itu adalah bergantung kepada budaya. Okay? Culture. So that's why hari ni you nak berapa tahun, you punya kekuatan pasukan you. Bergantung kepada apa you buat. You guna kaki tangan ke, you guna branding saja ke, atau you bina budaya. Sesama you punya pasukan. Okay? Fikir. Fikir. Sifu sudah ajar you macam mana nak bina budaya. You sudah tahu. So hanya tinggalkan you nak ke tak nak saja. Guna kaki tangan masuk orang lah. Ya ada mastermind team. Faham tak? Mastermind team kau kaki tangan you ke downline lah. Macam Hamiza tanya soalan. Macam you ada Rawani, you ada siapa? Nolila, you ada Mafuza, you ada Kamaria. Ini semua you punya kaki tangan lah. Ini orang berapa orang saja tunjuk-tunjuk, bising-bising, jerit-jerit, 1 tahun saja. You boleh bina. Faham tak? Okay? Okay. So seterusnya, ini adalah rangka. Tapi Sifu tak banyak cerita lah rangka ini. Hanya bagi tahu you, sebenarnya dalam BOI, kita sudah ada satu rangka, blueprint, yang macam mana kita nak lahirkan helang gegasi. Okay, helang gegasi. So, dia ada sequence. Dan bila kita dengar dalam sistem D, ada leader kita yang cerita tentang 5 cabaran. Jemput tak datang, datang tak dengar, dengar tak saya tak buat tak lama. Okay? So sebenarnya belakang ada lagi 2. Lama tak jadi tak besar.
Okay. So ini semua dalam ini adalah satu proses. Satu proses. Bila semakin banyak benda you buat, okay, you akan selesai semakin banyak cabaran. So bila kita mula cabaran yang satu ke dua ke, sebenarnya dia ada di depan mencari bakat. So kita ada 4 kerja kita nak buat dalam Forever. Dalam MLM 4 kerja nak buat. First, mencari bakat, cari orang yang sesuai. Nombor 2, mengekalkan retention, mengekalkan bakat. Nombor 3 is mendidik, education. Mendidik bakat. So nombor 4 adalah menggunakan bakat. Okay, you kena gunakan itu orang yang you sudah didik. Okay, so di sini kita ada apa? Kita ada percentage. Bila kita mula 80% bina, 20% didik. So kita mula dengan apa? Kita mula dengan GP. 1 to 1, 1 to 5, 1 to 10. Betul tak? Tak kira online ke offline ke pun boleh sekarang. Sekarang online world. Online, offline pun sama. Online GP, offline GP pun boleh. Home party, kita buat home party dekat rumah. Buat online pun okey. So itu first. First adalah untuk menaja. Bila menaja, kita kena follow up. Bila menjual, kita kena closing. So ini semua 4 kerja ini. 4 kerja ini adalah di tahap yang pertama kita buat. First thing we do. Kita guna ini 2 aktiviti. GP, home party. Okay, untuk buat. Lepas tu kita sampai ke system day. So system day dia lebih kepada how to kekalkan bakat. Kalau you make bakat tak dapat kekal, biasanya you check dia mesti dia tak ikut system day. Itu sebab you tak boleh kekalkan dia. Kalau mereka yang ikut system day setiap minggu, jarang you nampak dia hilang dia. Dia mesti kekal dekat sana. So 50% bina, 50% didik. Itu adalah system day. Dan di system day itu juga yang paling penting, kita kena ambil peluang ini untuk VIP kan semua prospek yang join. Macam Sifu biasa, Sifu VIP kan orang. First meeting Sifu VIP kan dia. Tapi ada juga yang you tak cepat VIP, you mungkin hanya sign up normal member, lepas tu you ambil masa untuk VIP kan. Okay. So kalau you jenis nombor 2, you guna system day. Ini system day adalah satu yang paling best tempat yang kita boleh VIP kan. Kita punya downline. Siapa di sini Sifu nak tanya, you ada orang yang sign up, lepas dia join system day, dia nak jadi VIP punya. Siapa ada tulis me dalam chat room? Siapa pernah ada downline, dia belum VIP, lepas dia join VIP, lepas dia join system day, dia terus dia jadi VIP. Nampak tak? That's why inilah Sifu kata, inilah tempat kita paling best kita boleh VIP kan downline kita. Dekat sistem day. So lepas tu kita buat apa? Kita mendidik. Mendidik bakat 20% bina. Ada juga bila mendidik, tak tahu hari ini ada dalam 318 orang. So mungkin ada orang baru juga, Sifu tak tahu. So orang baru, tapi Sifu ingat ini adalah apa? Ini adalah pendidikan. Ini bukan nak buat recruitment Sifu di sini. Tapi ada orang jemput orang baru masuk juga. So orang baru masuk, at least Sifu ada 20% pun ada. Ada unsur membina di sini. Ada orang juga, dia masuk coaching Sifu, tiba-tiba dia ada confident, dia nak join bisnes ini. Dia nampak, hala tuju saya, dia nampak dia nak join pun ada. Walaupun dia belum member, tapi dia masuk, dia dengar, dia nak join juga. Okay? So itu at least ada 20%. 80% is on pendidikan. So di sini kita ada apa? Kita ada rally, macam kita buat success celebration, itu adalah rally. Pengiktirafan. Annual dinner kita adalah rally. So 2 days 1 night camp. Kita ada team building. Itu adalah bila kita mendidik bakat. Lepas tu ada kickstart. Kickstart akan datang 13 hari bulan Mei. Kita ada kickstart, itu adalah tempat kita mendidik orang. Okay? So di sinilah kita mula buat apa? Kita mula buat stabil. Stabilkan. Kita nak stabilkan orang kita dalam bisnes ini, dan kita nak buat pendidikan, dan kita nak mewarisi. Okay? Ini adalah bahagian di belakang. So belakang, okay? Dan last adalah apa? Menggunakan bakat. Menggunakan bakat adalah bagaimana menggunakan bakat? You buat meeting. You buat meeting, you mesti kena ada MC, ada orang yang buat slide, ada speaker.
Betul tak? Ada orang yang buat copywriting, buat poster. So bila you mula buat meeting, you ada different department. Ada yang main music. Betul tak? Different department. So you mula boleh apa? You mula boleh guna orang yang you sudah didik untuk ambil take over. Macam Sifu buat home party. Sifu biarkan orang baru buat demo. Kita bagi kerja sama dia. Bila kita lepas kita didik, kita nak biarkan dia. Mungkin ada sebahagian konten kita bagi dia yang bentang, dia yang cakap. So kita gunakan dia. Atau you pilih MC macam I nak jadi speaker. I dipilih sebagai speaker sistem dia. So I nak siapa? I nak MC. I boleh pilih lah siapa yang I sudah didik. Okay, you jadi MC saya. So kita boleh mula gunakan bakat kita. Faham tak? So kalau dia lebih hebat, kita panggil dia jadi penganjur. Okay, you jadi penganjur. Pergi cari tempat, cari mana boleh buat majlis, boleh ambil quotation, pergi buatlah. Kita gunakan dia. 100% didik masa itu. Faham tak? Ini adalah rangka blueprint. Okay, tapi hari ini Sifu nak tekankan, Sifu nak tekankan yang pasal sistem dia. Pasal sistem dia. Ini yang paling penting. Because sekarang cabaran kita adalah apa? Cabaran kita adalah mencari bakat dan mengekalkan bakat. Okay? Kita tak ada masalah pendidik dan guna sekarang. Kita ada cabaran dekat mencari dan mengekalkan bakat. Itu sebab sistem dia sangat penting. So bagaimana kita nak jaga sistem dia, kita mesti kena faham ada 3 tajah. Ini power, kuasa 3 tajah sistem dia. Ada 3 tajah. Okay? Tajah pertama adalah tajah keseronokan. Excitement. Satu sistem dia kita mesti mau excitement. Excitement. You tak ada excitement, itu sistem dia fail. Itu adalah fail punya sistem dia. Faham tak? So nombor 2 adalah tajah apa? Kepanasan. Kepanasan. Nombor 3, mesti mau buat orang panas. Kalau tak panas, itu sistem dia adalah fail. Okay? Nombor 3 adalah tajah kestabilan yang berterusan. Kalau itu sistem dia tak boleh capai kestabilan yang berterusan, itu sistem dia adalah fail punya sistem dia. Faham tak? So kita kena belajar bagaimana kita nak usahakan ketiga tajah ini. Siapa nak belajar? Tulis me. Siapa nak belajar bagaimana nak usahakan tajah ketiga tajah ini? Tulis me. Hari ini Sifu ajar you. Okay? First, tajah keseronokan. Excitement datang dari mana? Okay? First, dia datang dari creativity dan inovasi yang baru. Okay? Bermakna kita kena something new. Something new. Bila kita buat satu benda, kita mau innovation. Something new. Mungkin kita guna video ke, kita guna TikTok ke, atau kita gunakan code ke, kita ada lagu ke, kita ada kisah ke, apakah itu kreatif tau. So orang datang, dia cepat. You bawa dia masuk dalam itu environment. So itu akan jadi sangat seronok. Orang datang, betul tak? Orang datang, dia dapat. Dia dapat. Macam Sifu. Sifu nak tanya. So siapa di sini? You datang event Sifu annual dinner, contoh annual dinner. You setiap tahun you mau pingat yang berlainan atau you mau pingat yang sama? Tulis dalam chat room. You mau lain ke mau sama? Mau lain tulis lain. Mau sama tulis sama. You mana satu you mau? You lain ke mau sama? Atau setiap tahun Sifu bagi you samalah. Sama. Atau you mau yang lain? Kenapa you mau lain? Sifu tanya, kenapa you mau lain? Fikir. Why? Because itu creativity dan innovation. Itu buat you seronok. Seronok, betul tak? Kalau tidak, nanti kita ambil gambar you punya amari Ini semua trofi sama. You sudah ambil 10 trofi yang sama tau. You seronok ke tak seronok? Faham tak? Itu sangat-sangat penting. Itu creativity, innovation. You kena baru. Orang buat something, excitement. Datang dari sana. Okay? Nombor 2, irama pantas. Irama pantas bermakna apa? Kita mesti kena, laju. Faham tak? Itu sebab Sifu senang cakap, cepat, laju. Fight. Betul. Masuk pun laju. Masuk sistem dia pun mau laju.
Angkat tangan mau laju. Apa pun mau laju. Irama dia mesti laju. Cepat. Because bila cepat baru dia seronok mah. You tak cepat mana seronok, tak seronok. Faham tak? Mau irama yang pantas. Okey, nombor 3 adalah persaingan. Mesti kena ada persaingan. Mesti mau lawan. Kita cakap PK. Kita mau siapa? Kita mau Miza, PK dengan Cikgu Ayu. Betul, macam itu. Alex. Oh, lawan dengan siapa? Lawan dengan lawan, betul. PK, ada persaingan, betul. Orang seronok tau. Orang nampak, oh, syok, betul. Ini contoh lah. Sifu bagi contoh. Because Sifu buat apa pun, Sifu ada ikut tau. Ikut benda ini. Ada mesti kena ada persaingan. Ada PK. Siapa dapat nombor 1 dapat itu apa hadiah. Betul. Hadiah yang lebih besar lagi. Persaingan. Kena ada. Betul. Naik. So nombor 4 mesti ada closing sales. Okey, satu keseronokan mesti ada apa? Ada closing. Contoh kita buat satu sistem day, satu GP mesti mau closing mah. Betul, macam Sifu sentiasa buat. Okey, siapa nak join itu camp kepimpinan, siapa nak join TTE, siapa nak join TTT. Okey, cepat kita bagi 50 orang saja. Cepat bagi. Siapa yang first 50 orang dapat apa? Dapat buku Sifu. Cepat bagi. Tengok. Ui, closing sales. Bila ada closing sales dia ada seronok. Faham tak? So baru itu event sangat apa? Sangat berjaya. Faham tak? Sangat berjaya. Okay? So ini adalah taja keseronokan. Datang dari empat benda ini. That's why kalau you buat, when you do the system day or you buat any event, pastikan you nak itu semua audience sangat seronok, you kena letak empat benda ini untuk naikkan taja keseronokan. Okay? Siapa belajar something sini? Tulis 4. Tulis 4 dalam chat room. Siapa belajar something? Okay? That's why Sifu harap you boleh improve improve your event. Bila improve your event, you akan rasa hairan. Kenapa I punya participants makin ramai? Because mereka seronok. Mereka excited. Itu sebab dia akan tambah lagi ramai lagi. Okay? So lepas tu kita apa? Taja kepanasan. Taja kepanasan datang dari mana? Datang daripada first, perasaan full house. Kita mesti kena buat full house. Buat event bukan saja kita nak cari tempat besar-besar saja. Kita mesti mau pastikan kita boleh full housekan tempat itu. Faham tak? Ada orang tanya Sifu, kenapa you tak buat pergi tempat yang besar-besar? I cakap, kalau tempat besar-besar, meja tak muat, tak boleh penuhkan dewan itu, you akan rasa sangat sejuk, betul tak? You mana ada rasa panas? You rasa panas ke sejuk? Sifu nak tanya, kalau kita cari satu dewan yang sangat besar, lepas tu itu meja pun kurang, you rasa panas ke sejuk? You rasa sejuk, betul tak? Kalau sejuk, macam mana you boleh naikkan? Naikkan you punya apa? You punya sistem day, you punya event. Tak boleh. Itu sebab Sifu buat, orang cakap Sifu, kenapa sempit sangat? Ui, kenapa sempit? Tak boleh nafas. Itu yang Sifu nak. Itu yang sengaja Sifu buat. Kenapa? Because bila ada kepanasan, itu sistem day, itu event adalah event yang paling best, yang berjaya. Siapa setuju? Siapa setuju bila penuh? Orang datang saja sudah panas. Ada? Setuju tak? So sekarang you tahu. You tahu apa dalam otak Sifu. You sekarang tahu, betul? Panas. So sama juga, nak panas mesti mau irama yang pantas. Contoh you gosok you punya tangan. Betul tak? Kalau you lambat, you punya tangan tak panas. Tapi bila you cepat, panas tak? Panas tak? Cepat lagi, panas tak? Panas tak? Sangat panas. Letak muka, bakar. Betul tak? Irama pantas. Yang nak panas, mesti mau pantas. Lagu pun mau pantas Mia. Tak mau slow Mia. Slow orang tidur pun nak. Tengok, dengar pun nak tidur. Dengar, sudah tidur. Betul tak? Because you sangat slow. You pantas. Lagi mau bising. Nak panas, mesti mau bising. Itu lagu. Rock, betul. Naik pantas. Rock. Semua pun mau. Cepatnya lagu. Pantasnya lagu. Itu kasih apa? Itu kasih kepanasan. Leader kita naik pantas pun happy, betul. Hui, panas.
Tengok itu lagu pun sudah sangat semangat, betul. Itu adalah apa yang kita buat, you orang tak tahu. So sekarang Sifu ajar you. Supaya you pun tahu. Lain hari I tahu, I mau ikut, I mau buat macam ini. Okay? Ini taja kepanasan. Dan akhirnya taja kestabilan yang berterusan datang dari mana? Datang dari 4 rasa. Ini bukan 3 rasa. Bukan cakap 3 rasa. Ini ada 4 rasa. So first, rasa berhala 7. Bila daulai kita, dia masuk sistem dia nampak jalan. Dia nampak hala 7 dia. Very good. Kita dapat capai taja ini. So number 2, dia rasa selamat. Dia rasa, di sini dia ada upline, dia ada BOI, dia ada backup, dia ada orang kuat, betul tak? Dia rasa selamat. Dia tak takut. Dia bukan satu orang lagi. Dia ada selamat. Dia rasa itu darjah yang akan capai. Nombor 3 ada apa? Rasa kekitaan. Sense of belonging. You datang sini, kalau you rasa ini adalah rumah you. Faham tak? You datang ke Center Forever, you rasa ada rumah kita. You masuk sistem dia, you rasa ini sistem dia saya. Ini bukan sistem dia Sifu. Ini bukan teppanyaki Sifu. Ini bukan teppanyaki BOI. Ini adalah teppanyaki saya. Ini adalah sistem dia saya. You akan rasa sense of belonging. Ini adalah milik saya. You akan masuk. Baru you boleh naikkan taja kestabilan yang berterusan. Bila ada rasa ini. Kita nak buat dia ada sense of belonging. Dia sayang kepada grup ini. Dia akan sumbang. Bila Sifu minta, bagi talk, dia bagi. Dia akan sumbang. Dia rasa apa? Dia rasa kekitaan. Sense of belonging. Yang last adalah apa? Rasa bermisi. Sifu sudah ajar tadi. So, you ada apa? Satu mission. Kita buat bisnes ini sampai satu tahap bukan wang lagi. Kita boleh buat berterusan sampai selama-lamanya, sampai kita mati. Itu adalah, semua adalah kerana mission kita. It's because of the mission. We keep on sharing. We keep on doing. So ini empat rasa kita kena bina. Kita kena bina kepada tim kita. Supaya kita boleh capai taja kestabilan yang berterusan. Dalam sistem D kita. So hari ini Sifu rasa Sifu sudah bagi banyak kungfu. Sudah banyak kungfu. Dan penting adalah apa? Apa yang belajar bukan saja setakat masuk otak, tapi you kena gunakan. You kena gunakan, supaya Sifu doakan semua boleh dapat helang gegasi pada tahun yang reborn ini. So ingat, pemain hanya memenangi permainan. Tetapi kerja berpasukan memenangi kejuaraan. So we come here is not as individual. Kita datang sini bukan satu orang. Kita datang sini sebagai satu tim. So ada apa pun kita akan menghadapi, bukan secara bersendirian. Kita akan hadapi semua cabaran sebagai satu tim. So jangan takut, kalau tak cukup oksigen, sini ada tank oksigen sangat besar. Ini part 1 saja tau. Siapa nak part 2 lagi? Tulis 2 dalam chat room. Kalau Sifu nak cakap benda macam ini, mau boleh cakap 3 hari 3 malam. Siapa nak belajar? Tulis 2. Ini part 1 saja tau. Kalau part 1 you pun rasa sangat hebat lah. Itu part 2 lagi dahsyat. Lagi dahsyat. So Sifu harap semua hari ini dapat belajar banyak. Dapat belajar banyak dan Sifu sudah terlebih masa 1,5 jam. Sifu cakap 12 cukup jam. 12 Sifu tamat. So so Sifu harap semua dapat belajar. Atau di sini ada siapa kita open kita open. Kita tambah masa sikit. Sifu nak dengar 3 orang share. Only 3 3 orang. Siapa nak share? Yes. Hamiza mau share. Come. Cepat. Boleh? Tak dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Banyak ni oksigen Kak Fiza lepas ni. Nak tengok balik nota ni dan nak buat secepat yang mungkin. So alhamdulillah. Terima kasih banyak Sifu. Bagi oksigen dekat
bukan bagi kat Miza je, tapi bagi dekat adik-beradik BOI, bagi dekat downline Miza juga, bagi kat semua orang insyaAllah. Okay, nanti nak minta recording dari Sifu. Okay, so Alhamdulillah sepanjang Kak Miza bersama-sama dengan Sifu okay, Kak Miza join Forever 2015. Kak Miza start rapat dengan Sifu hujung tahun 2019. Okay, setiap persoalan Kak Miza yang Kak Miza tanya dekat Sifu, Sifu sentiasa bagi sentiasa bagi jawapan yang betul-betul terbukti, berkesan dan boleh guna. Macam tu tau. Jadinya Kak Miza nak ingatkan diri Kak Miza sendiri dan Kak Miza nak ingatkan semua yang ada dekat sini, okay? Dalam bisnes yang kita buat, kita akan dihadapkan dengan ujian, okay? Dan ujian dekat dalam bisnes networking ni adalah bukan ujian kita tahu. Sebab kita boleh kawal diri kita. Tapi dia kadang-kadang datang daripada sideline, datang daripada downline kan. Jadinya setiap kali dapat ujian tu kita kena switch terus. Ya Allah, ujian ni dia akan bagi aku dan orang yang berhadapan dengan aku tu ilmu baru. Sebab tu kan Kak Miza Kak Miza kalau ada downline Kak Miza dia down, Kak Miza akan cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dia nak dapat ilmu baru, automatically aku mesti dapat ilmu baru juga. Kan? So kalau ujian tu kita belum pandai handle dan belum pandai settlekan, just relax je sebab kita ada Sifu. Kak Miza pun tak tahu Sifu ni belajar dengan siapa kan, tapi mentor ni mesti sangat-sangat hebat lah. Yang paling penting, kita setiap kali kita menghadapi cabaran, actually Kak Miza tak panggil cabaran lah. Kita dekat UC kita panggil dia hiburan. Hiburan je. Kan? Lepas tu dia mesti ada settle punya. Kan? So Kak Miza baru je beberapa tahun lah dengan Sifu kan. Yang lain macam Sean, macam Jackie dah 20 tahun. Sebab tu dia orang pun happy je. Tengok muka Jackie, tengok muka Sean kan. Dia happy je. Sebab apa? Sebab setiap persoalan, ujian, cabaran hidup kita dekat Forever ni ada jawapan dia. Kan? Kak Miza pun tak sangka sebab selama ni Sifu bagi 5 cabaran je. Rupanya ada 7 cabaran. Betul lah tu. Kan? Memang ada 7 lah tu. Dah buat tapi tak lama. Lama tapi belum berjaya. Berjaya tapi belum berjaya tapi belum besar. Sifu, Miza ada tanya Sifu, besar tu level dia macam mana? Besar tu CBM level 2 ke ataupun MDM ke ataupun macam mana? Nanti Sifu tolong jawab Okay, so Alhamdulillah, terima kasih banyak Sifu. And Simu juga, terima kasih Simu sebab jaga Sifu baik-baik sampai Sifu jadi seorang mentor yang sangat-sangat awesome, sangat-sangat sangat-sangat macam tahulah apa yang kita nak macam tu. So Simu and Sifu, thank you so much. Miza harap Miza boleh contribute 50 CBM untuk Sifu punya vision 100 CBM insyaAllah. Assalamualaikum, thank you so much, bye-bye. Okay, thank you. Seterusnya Rawani. Hari ni semua MDM mau sharing Siapa yang cepat Sifu? Sifu cakap boleh share je terus kita angkat tangan. Okay, thank you so much Sifu. Alhamdulillah dekat 350 orang tadi yang join coaching Sifu. Kan nampak sebenarnya Tempayaki ni boleh lebih 300 orang sebenarnya masuk kan. Just dengarkan saya cakap. Okay, so saya nampak ramai orang perlukan oksigen. Okay, thank you so much Sifu. And then yang bestnya hari ni saya nampak lagi jelas macam mana rupanya otai-otai dekat Forever macam Sifu, Sean, Jackie semua, Richard boleh bertahan sampai lebih 20 tahun dengan gembira, dengan macam tak ada apa-apa masalah. Korang semua nampak macam tak ada masalah dekat Forever. Okay, jadi kita dah nampak, jadi saya nampak apa yang hari ni Sifu terangkan, okay, memang lagi jelas, lagi-lagi bila kita dah berada di tahap tu tau. Contohnya bila Sifu cakap tentang kepimpinan tadi kan, 10 persepsi kepimpinan. Bila macam saya, kalau saya di AS, saya di manager, saya tak nampak. Saya mungkin tak nampak benda tu. Tapi bila saya dah CBM
EDM, dah EM, dah MDM. Oh ya, betul Sifu, betul. Oh, okey, ini kena betulkan lagi. Okey, ini kena betulkan lagi. Ini kena betulkan lagi. Itu yang paling best. Paling best bila kita jumpa jawapan untuk betulkan lagi dekat mana. Bila itu sebab kita kena sentiasa naik taraf. Itu memang betul lah Sifu cakap. Bila jadi kalau korang semua pun kan kalau nak rasa betul-betul apa yang Sifu cakapkan tu, korang kena capai insentif di Forever. Nanti bila Sifu buat coaching macam ni, bagi oksigen lagi macam ni, korang akan nampak wow, ada jalan untuk jadi jadi MDM yang lebih lama, jadi MDM yang lebih besar kan. Rupanya memang betul ada cabaran itulah. Cabaran yang nombor 6 dengan nombor 7 tu kan. Termasuk juga kita punya downline yang lain, diorang dah dekat level manager tapi diorang belum lagi EM, CDM, belum F2D. Jadi sepatutnya daripada coaching hari ni diorang dah nampak dah kat mana nak betulkan untuk kat mana nak improve untuk naik taraf. Itu yang best lah, macam troubleshooting lah hari ni. Solution troubleshooting, okay, best sangat. And then memang Kak Wani tak nampak. Kak Wani ni jenis yang kalau ada hiburan ke cabaran tu tak kisah sangat tau. Memang tak kisah. Lantaklah orang nak buat apa itu memang tak kisah. Tapi yang penting aku nak tahu macam mana aku nak teruskan lagi dengan lebih kuat, lebih matang, lebih jelas, lebih clear jalan tu. Itu lagi penting, solution. Solution untuk jadi lebih besar dan untuk lebih membesarkan downline kita, membesarkan network lah jadi itu yang lebih penting bagi saya. Kalau setakat cabaran orang sana sini tu biasalah tu kan, dalam semua bisnes pun macam tu kan. Bukan bisnes je, pekerjaan pun macam itu, dalam family pun macam itu kan. So kita nak tengok yang kita belajar hari ni ialah InsyaAllah dapat buatkan kita berjuang dekat Forever ni dengan sampai bila-bila. Okay, sampai bila-bila dan nanti mungkin lagi setahun atau 2 tahun kita lupa apa yang kita dah belajar hari ni. Tapi tak apa, kita ada mentor. Kita dah ada mentor MDM yang ramai yang lagi hebat-hebat kan. Jadi kita kena sentiasa belajarlah benda ni. Best sangat Sifu. Thank you so much. Okay, bye. Okay, thank you. Kita MDM Rawani. Okay, so last kita jemput MDM Yuslida. Hai, Assalamualaikum semua, pagi. Okey, saja nak bagi korang dengar suara kan? Assalamualaikum, selamat puasa. First of all, terima kasih sangat Sifu atas oksigen tank yang cukup luar biasa pagi ni. Tapi saja nak panaskan korang. Korang punya nota berapa banyak Kak Yus tulis 16 muka surat. Apa saja yang Sifu punya slide tu, semua dah tertulis. Slide Sifu dah masuk dalam buku nota saya. Kata-kata Sifu ketawa ke, Sifu apa ke, semua dalam nota dah. Sebab apa tau? Sebab saya sedar diri kerana saya ni pelupa. Kan, manusia ni lupa. Jadi, saya nak kena tulis sebiji-sebiji apa Sifu cakap sebab saya pegang tau. Sifu pernah cakap dengan saya dulu. You kalau nak berjaya, you mesti belajar untuk mengajar. Jadi, bila Sifu cakap, saya kena tulis. Saya takkan lepaskan sebutir perkataan daripada Sifu. So, korang kalau nak jadi macam Sifu, kena ambil Sifu punya kata-kata. Sampai dulu saya ingat lagi, saya buat demo, saya tiru Sifu punya demo, sampai orang terkejut. Dia kata, you punya bahasa Melayu kenapa macam Cina Sebab saya peduli apa? Saya kena ikut cakap Sifu. Okey, kemudian yang seterusnya, saya kan dulu saya ingat lagi, tahun ke berapa tahun ketiga saya kat Forever, sekarang ni masuk tahun ke-6 Tahun ketiga kat Forever, saya suka berkawan dan bersama dengan suka spend masa dengan mereka yang 20 tahun ke atas. Maksudnya dah 10 tahun ke atas macam tu lah. Terutama sekali yang 20 tahun. Saya pernah jumpa dengan Jackie tau Sifu. Saya pernah jumpa dengan MDM Jackie Tan. Saya tanya dia, Jackie, saya buat video tau. Saya rasa ramai tak tahu cerita ni. Saya pernah tanya Jackie, macam mana you boleh bertahan dengan Sifu selama 20 tahun? Sebab bukan senang tau. Satu organisasi, satu manusia nak bertahan sampai 20 tahun. Korang setuju tak? Setuju tak? Betul tak? Yang contoh, kalau kita ada kawan baik, kadang-kadang tak jumpa selalu. Tapi kita dalam PUI ni, mentor dengan mentee, kalau you all tengok,
tiap-tiap minggu jumpa. Kadang-kadang tiap-tiap hari jumpa, contact message, macam-macam dia jumpa. Ada tak mungkin ada salah faham? Ada tak mungkin ada perselisihan apa semua? Jadi saya tanya, macam mana Jackie dengan Sifu ni sampai sekarang boleh bertahan? Maksud tu saya baru tahun ketiga tau. So Jackie bagi saya satu jawapan yang saya pegang sampai sekarang, and thank you to Jackie, banyak sangat dia tolong saya. Dia jawab kat saya, Yus, saya pun pernah tanya pada mak saya. Dia main ke mak dia pula. Dia kata, mak saya selalu kata, kalau ada orang bagi you RM1, you mesti kena balas RM1,000. Nampak tak? Sekarang ni, you fikir you sudah berapa lama sama Sifu 3 tahun, berapa juta sudah you dapat? Ui, saya meremang tau cakap sekarang ni tau. Sebab bila Cik tu cakap macam tu pada saya terus kata, I akan buat lebih banyak daripada Sifu buat. Maksudnya, apa Sifu bagi dekat saya, ini yang kita panggil yang macam Kak Miza kata nak menyumbang. Kan? Kenapa MDM ni dia semakin berjaya? Sebab mereka ada perasaan tu. Mereka nak bagi balik. Sebab Sifu dah bagi kita terlalu banyak. Macam hari ni, banyak tak korang dapat? Banyak tak? Rasa macam dapat nyawa baru tak untuk bisnes korang? Terasa tak macam ini satu benda yang boleh menyelamatkan bisnes korang? Ada rasa tak macam itu? So kalau kita rasa ada macam itu, kita mesti nak bagi balik dengan especially you become, okay lah, kalau tak dapat jadi speaker, jadilah pengomen dalam Zoom yang paling banyak. Percaya cakap saya, so itu sumbangan. Betul tak? Kemudian, itu jawapan pada Jackie yang saya katakan, kalau you all semua pegang, korang takkan jadi selfish. Kita takkan jadi selfish. Kadang-kadang tu adalah sikit manusia kan. Setan tu banyak. Tapi kita kembali balik kepada pangkal jalan. Okay, so saya sebenarnya 3 tahun saya buat forever. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga tu tak ada masalah apa pun sangat lah. Sentiasa naik. Pencapaian luar biasa. Tahun keempat jatuh sikit. Kan? Tapi tahun keempat tu macam bodoh lagi kan. Dia macam tak tahu macam mana cara nak settle the problem. Tapi tahun kelima, bila jatuh tu, dia jadi macam saya sedih. Tahun keempat saya sedih gila tau. Sifu tahulah. Saya macam down gila tau. Rasa macam tak nak muncul dah. Macam gitu. Tapi bila tahun kelima, bila saya nampak ujian ni sebenarnya, kenapa Tuhan bagi kita ujian? Sebab ujian tu dia akan menjatuhkan if you don't learn from the mistake. If you ada ujian and you keep on muhasabah diri and you keep on learn from the mistake, okay, you tak salahkan orang lain, you will enjoy. You akan enjoy gila, you excited gila macam saya hari ni. Saya excited gila belajar hari ni. I feel like, wow, aku akan jadi lebih baik. Aku akan capai lebih baik because aku dah ada solution dia. So, kita semua jangan sedih bila ada ujian sekarang. Selagi ujian itu membuatkan korang berubah. So kalau sales jatuh, sisi jatuh, income jatuh, bak kata tadi Ramai kata dengan Kak Miza kata hiburan, yes, just enjoy. Tapi kena upgrade diri, naik taraf lagi. Sifu, last soalan. Nak tanya. Saya ada soalan. Saya tanya tadi, okay, untuk jadikan orang tu sebagai elit kita. Kan ada kumpulan kan yang kita nak pilih 20% tu adalah elit. Dia perlu ada dua kategori ke? Maksudnya, first, pencapaian. Second, attitude. How about orang, dia pencapaian dia dah mula jatuh ataupun tak ada pencapaian, tapi dia ada right attitude. So, macam mana kita nak categorizekan orang yang untuk menjadi elite club kita? Okay, so itu soalan saya. Tak kisah Sifu nak jawab bila-bila pun, okay? So, thank you so much everyone. Bye. Assalamualaikum. Okay, thank you. Okay, so yang tentang soalan Yus, elite. Okay, sebenarnya elite Sifu pakai ini word lah. Ini bukan satu group ke apa, bukan. So, tak kira orang itu orang baru ke, orang lama ke. Yang penting adalah apa? Yang penting adalah dia adalah pakar dalam sesuatu industri. So jika kita nak guna kepakaran dia, so kita mesti mahu tahu lah mana tim kita yang paling best lah dalam kerja itu. So kita panggil dia buat SOP lah.
macam contoh ada orang dia pandai buat itu apa, bila ada prospek masuk dia pandai apa jawab auto reply ke apa ke itu semua. So you panggil siapa yang paling best buat benda ini, panggil dia tulis keluar tau. Jangan sendiri saja simpan benda ini. Tulis keluar itu SOP bagaimana nak buat kerja-kerja ini. Lepas tu bila you dapat SOP ini, you duplicate kepada mereka yang tak pandai. Okay? Dan elite group ini dia tak semesti orang yang sama. Because setiap orang ada kekuatan masing-masing. So kita hanya pilih apa benda yang kita nak, okay, apa benda yang kita nak dan itu orang yang kuat pada benda itu. So kita jemput dia buat SOP. Faham tak? Ini bukan satu grup Sifu bukan panggil bina satu elite group yang khas untuk semua kerja ini. So because dia tak semestinya pandai dalam kerja itu. Faham tak? Kita nak cari orang yang betul, yang memang dia expert dalam itu kerja itu, kita panggil dia buat SOP. Secepat mungkin secepat mungkin. Ada orang yang pandai buat video, pandai buat itu short video. So kita panggil dia buat SOP lah. Mula-mula nak masuk foto dulu ke, nak masuk music dulu ke, nak buat video dulu ke, itu gambar mau letak atas ke, bawah ke, tepi ke, betul tak? So dia orang tahu punya. Because dia sudah hebat dalam benda itu. So dia panggil dia buat satu SOP lah. So semua orang ikutlah lain hari nak buat benda yang sama, semua ikut formula dia. Because dia sudah bukti dengan pencapaian. Faham tak? So kita tengok pencapaian dia. Kalau dia dapat paling banyak hasil, so itulah pencapaian dia, kita ikut dia. Faham tak? Yang lemah ikut yang hebat. Okay? So Sifu harap Sifu jawab soalan tadi. So dan Sifu harap semua betul-betul belajarlah hari ini. Okay? So kita sudah terlebih masa. Okay? Dan nanti kita tunggu soalan Miza. Soalan Miza ada apa soalan? Sifu yang besar tu, besar mana? Tadi ya. Okay, jadi tak besar. Jadi tak besar. Besar maksudnya apalah? Besar dari segi sisi lah. Pencapaian dia lah. Dia berjaya tapi dia tak besar. Besar macam 1.5 ke, 2.5 ke, CBM level 2 ke? Because dia bila you capai 1.5 sudah bukan besar. 2.5 itu besar. Bila you capai 2.5 itu besar akan jadi 5. Akan jadi 7.5. Dia bukan satu benda yang tetap. Okay. Faham tak? So bila kita capai ini, dia sudah tidak lagi besar bagi kita. Okay? Kita nak besar lagi. Betul? Bila you GLT, itu GLT sudah bukan besar bagi you. Mungkin you go for EGLT lah. Maksud macam itulah. So bila you guna formula yang sama, you akan sampai tahap yang semakin besar lah. Semakin besar. Jadi besar lagi. Jadi besar lagi. Okay? Boleh? Boleh Okay, so last kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita untuk tamatkan Teppanyaki pagi ni. So, are you ready semua? Yes? Yes, no limit. Go. Kita menang juara. Oleh kita menang juara. Oleh menang juara. Yes. Oleh me. Recording stopped.